أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد tak ingat Allah Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka episod kelima. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال كتاب تحفة الطلاب على إيضاح الألباب surah yang ke-93. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka laki-laki yang Arabi lagi fasik itu tiada kufu bagi perempuan Ajamiyah, dan merdeka yang Ajami itu tiada kufu dengan perempuan sahaya yang Arabiyah ila akhirih. Jadi sebelum kita sambung perbahasan kita sambung pada muka surat Kashfun Niqabnya, muka surat yang ke-102 lah kalau yang dah beli kitab lah. Kitab yang ada set dengan matan sekali. Kalau tak ada kitab tu, kita dah bagi juga PDF syarah dia saja. Tobik lah kita panggil. Maka sambung kata dia, subtopik seterusnya, bapa menikahkan anak perempuannya yang kecil dengan lelaki yang tua. Jadi apakah hukum seorang bapa kepada seorang perempuan? Perempuan ni masih kanak-kanak. Perempuan ni masih kecil. Dia menikahkan dengan seorang lelaki yang tua. Maknanya umurnya tua.
umurnya sudah tua. Maka kata musannif lah. Maka dia kata, berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap bapa yang menikahkan anak perempuannya yang kecil dengan lelaki yang tua. Berlaku khilaf ulama, boleh ataupun tidak. Pandangan pertama mengatakan sah nikahnya, sah pernikahan. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila Syarhil Minhaj ataupun penuhnya ila Ma'ani Al-Fadhil Minhaj, bahawa perkara yang dapat difahami daripada perkataan kebanyakan ulama menzahirkan sah pernikahannya. Jadi perempuan yang kecil dinikahkan oleh bapaknya dengan lelaki yang tua tu ada khilaf ulama. Pandangan pertama kata sah, sebab mafhum daripada apa yang disebutkan oleh para ulama. Hal ini kerana wali bagi anak perempuannya yang kecil tersebut hanya boleh menikahkannya secara ijbar. Dia kata, wali bagi anak perempuannya yang kecil tersebut hanya boleh menikahkannya secara ijbar, secara ada hak ijbar, makna wali mujbir lah, dengan lelaki yang sekufu sahaja. Bila begitu, maka Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj bahawa orang lelaki yang tua dengan anak perempuannya yang masih kecil itu sekufu. Jadi syarat wali mujbirnya ialah mesti menikahkan anak perempuannya dengan dengan orang yang sekufu saja. Maka sekarang ni bapa perempuan ni nak menikahkan dengan anak perempuannya yang kecil dengan lelaki yang tua. Boleh ke tak? Jawapannya boleh. Kerana apa? Kerana dikira sekufu. Syekh Ibn Hajar kata sekufu. Jadi bila sekufu, wali mujbir bolehlah nikahkan. Itu dia punya hujah dia. Itu pandangan pertama yang kata sah. Pandangan kedua mengatakan pandangan asah. Maknanya ni pandangan yang mu'tamad lah. Menurut Imam Al-Bulqini rahimahullahu ta'ala, dia kata tidak diharuskan dan tidak sah pernikahannya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj bahawa perkara ini berlaku kerana menikahkan anak perempuan yang kecil itu berdasarkan maslahah. Kalau ada maslahah baru boleh, tak ada maslahah tidak boleh. Walaupun dia tu anak dara, dia ada hak ijbar, tapi dalam masalah kalau dia tu masih kecil, maka tidak ada maslahah. Maslahah syahwat dia tu tidak bergelora, tak ada. Maka pernikahan sebegini tidak membawa kepada kebaikan, bahkan memberikan kemudaratan kepada anak perempuannya yang kecil tersebut. Kerana nak jaga suami dia. Suami pula tua. Jadi memberikan satu bebanan kepada anak perempuannya yang masih kecil. Seterusnya, bapa menikahkan anak perempuan yang kecil dengan lelaki yang tiada sebahagian anggotanya. Ini pun samalah. Sekarang ni seorang perempuan kecil, ada bapa, nak menikahkan dengan orang lelaki yang kurang anggota dia. Tak ada kaki ke, tak ada tangan ke, tak ada telinga ke, tak ada hidung ke, hilang anggota lah. Maka berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap bapa yang menikahkan anak perempuannya yang kecil dengan lelaki yang tiada sebahagian anggotanya. Khilaf. Sama saja macam tadi. Pandangan pertama kata sah pernikahannya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila Syarhil Minhaj, ataupun nama penuh sekarang Mughnil Muhtaj ila Ma'ani Al-Fadhil Minhaj, bahawa perkara yang dapat difahami daripada perkataan kebanyakan ulama menzahirkan sah pernikahannya. Hal ini kerana wali bagi anak perempuannya yang kecil tersebut hanya boleh menikahkannya secara ijbar, secara hak yang mujbir itulah, dengan lelaki yang sekufu sahaja. Maka Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj bahawa orang lelaki yang tiada sebahagian anggotanya dengan anak perempuannya yang masih kecil itu sekufu. Sama macam dulu. Banyak masalah dipecahkan dalam satu ayat saja. Satu ayat kita pecahkan jadi subtopik. Dia sebenarnya 2-3 baris je. Dia sambung ataf. Jadi kita pisahkan supaya lebih mudah nampak. Jadi pandangan pertama macam biasa dia kata sah sebab ada hak ijbar.
Bila ada hak ijbar, maka wali perlulah menikahkan dengan orang yang sekufu. Sekarang ni orang lelaki yang tak ada anggota sebahagiannya dengan perempuan kecil sekufu ke tak? Jawapan dia sekufu. Jawapan dia adalah sekufu. Pandangan kedua, pandangan asah menurut Imam Al-Bulqini rahimahullahu ta'ala. Dia kata gini, tidak diharuskan dan tidak sah pernikahannya. Alasannya sama. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj bahawa perkara ini berlaku kerana pernikahkan anak perempuan yang kecil itu berdasarkan maslahah. Sekarang ni menikahkan anak perempuan yang kecil tak ada maslahah, tidak ada gelora syahwat, bahkan memberikan bebanan. Maka dia kata, maka pernikahan sebegini tidak membawa kepada kebaikan, bahkan memberikan kemudaratan kepada anak perempuannya yang masih memberikan kemudaratan. Sebab apa? Nak jaga orang yang kurang anggota dia ataupun orang yang tidak sempurna. Jadi menjadikan bebanan lah pula kepada orang perempuan tersebut. Maka syarak kata tidak sah pernikahan tersebut. Walaupun lah wali tersebut ada hak ijbar, ada hak untuk memaksa anak perempuannya menikahkan dengan orang lain yang kurang juga. Kemudian topik seterusnya, hukum bapa menikahkan anak lelakinya yang masih kecil dengan orang perempuan yang tidak sekufu dengannya. Okay, sekarang ni kita bahas, dulu kita bahas seorang bapa bagi perempuan. Seorang bapa bagi perempuan boleh menikahkan orang lain secara hak ijbar. Secara hak ijbar. Hak ijbar ni makna dia boleh paksa anak dia, anak perempuan dia, anak dara dia untuk menikah dengan orang lain. Dengan syarat dia sekufu lah. Sekarang ni kita putar saja kepada lelaki. Boleh ke tak seorang bapa menikahkan anak lakinya yang masih kecil dengan orang yang tak sekufu? Kalau hak perempuan tadi, alasan yang kata boleh tu sebab sekufu. Sebab dia ada hak ijbar dan mestilah bila ada hak ijbar tu, dia menikahkan dengan orang sekufu. Maka orang tua, orang tak ada anggota sebahagiannya, menikah dengan perempuan yang kecil itu sekufu, kata Ibn Hajar. Sekarang ni kalau lelaki ni kecil, bapa dia nak menikahkan dia dengan seorang perempuan yang tidak sekufu dengan dia. Adakah boleh ataupun tidak? Maka kata dia, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj, dan Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahhash fi Syarhil Minhaj menyatakan bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap keharusan bagi bapa kepada anak lelaki yang kecil untuk menikahkannya dengan seorang perempuan. Seorang tu tak payah telik lah. Seorang perempuan yang tidak sekufu dengannya. Jadi khilaf. Pandangan pertama, pandangan asah. Mana ni pandangan yang mu'tamad dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Pandangan asahnya dia kata harus bagi bapa kepada anak lelaki yang kecil untuk menikahkannya dengan seorang perempuan yang tidak sekufu dengannya. Yakni, apa maksud sekufu sini? Sekufu yang diiktibarkan dalam syarak seperti nasab, pekerjaan dan sebagainya. Hal ini berlaku kerana terkadang pernikahan tersebut menjadi suatu kebaikan dan maslahah kepada anak lelaki yang kecil tersebut. Ini illah. Ini dipanggil sebagai illah. Jadi dalam kitab An-Najmul Wahhash, seperti mana kita sebut minggu lepas, dia akan menyatakan segala hukum serta khilaf. Dan bukan setakat itu sahaja, bahkan dia akan sertakan dalil ataupun illah sebab kenapa jadi gitu. Jadi sekarang ni, untuk anak lelaki yang kecil, bapa dia nak menikahkan dia dengan orang perempuan yang tidak sekufu, yang ini tidak sekufu dari sudut syarak tu, iaitu dari sudut nasab dan sebagainya. Itu contoh sekufu lah. Itu contoh sekufu yang diiktibarkan. Makna dia menikahkan anak lelakinya dengan perempuan yang tidak sekufu menurut syarak. Maka hukum dia boleh. Kerana kadang-kadang ada maslahah, dia kata. Bukan itu sahaja, bahkan lelaki ini tidak berasa jijik dengan duduk satu ranjang bersama dengan perempuan yang lebih rendah martabat sekufunya berbanding lelaki. Bahkan lelaki ini tidak berasa jijik dengan duduk satu ranjang ni satu katil. Satu ranjang bersama dengan perempuan yang lebih rendah martabat sekufunya berbanding lelaki. Sini point dia. Jadi beza dengan orang perempuan. Orang perempuan, bapak dia
yang ada hak ijbar tidak boleh menikahkan dengan orang lelaki yang tidak sekufu. Tidak boleh menikahkan dengan orang lelaki yang tidak sekufu. Sebab apa? Ilah dia ialah perempuan akan berasa jijik. Kebiasaannya berasa jijik ataupun berasa panggil apa? Berasa tak sedap lah. Duduk dengan orang yang lebih martabat rendah daripada dia. Kecuali reba lah. Itu lain kita. Kecuali reba. Cuma ini kita panggil hak asal. Terbalik lelaki. Lelaki dia berasa tidak jijik dan tidak berasa lain kalau dia duduk dengan perempuan yang kurang martabatnya. Sebab tu kita kata sekufu ni lebih menang ke arah perempuan. Lebih menang ke arah perempuan sebab ni. Tu. Okey, selesai. Jadi ni ilah yang kedua lah kenapa kata boleh. Sebab dia tak berasa jijik dengan orang yang tidak sekufu dengannya. Namun begitu, Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala telah berpendapat bahawa sabit bagi kanak lelaki tersebut khiyar setelah dirinya telah balik. Imam Ar-Rafi'i pula kata apa? Ialah sah pernikahan tu. Tapi nanti bila dia balik, dia ada hak untuk khiyar. Khiyar ni maksudnya teruskan jadi suami dia ataupun cerai. Boleh. Teruskan jadi suami dia ataupun dia minta cerai. Begitu juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, meskipun dibantah oleh Imam Al-Azra'i rahimahullah ta'ala. Imam Al-Azra'i kata, tak boleh lah, ada khiyar dah kahwin dah, selesai. Tapi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i kata, boleh minta khiyar. Boleh khiyar, maknanya boleh teruskan jadi suami ataupun cerai. Jadi Rawdatul Talibin ni dia ringkasan bagi Asy-Syarhul Kabir oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Habis tu pandangan pertama. Pandangan kedua, tidak harus dan tidak sah pernikahan tersebut apabila bapa bagi anak lelakinya yang kecil tersebut menikahkannya dengan perempuan yang kurang martabat nisbah sekufu dengannya. Sebab apa? Ilah. Hal ini berlaku kerana kadang-kadang berlaku pada kanak-kanak lelaki tersebut tidak gemarnya dan tidak sukanya kepada bernikah bersama perempuan sedemikian. Pulak dah. Tadi yang pandangan A kata sah sebab tidak berasa jijik dengan perempuan yang rendah martabat dia. Itu pandangan mu'tamad. Pandangan kedua kata tidak sah kerana laki-laki ni kadang-kadang. Mana tidak jazam tu. Kadang-kadang boleh jadi ya, boleh jadi tak. Kadang-kadang tidak gemar, tidak suka dengan perempuan yang macam tu. Perempuan yang rendah martabat. Kedua-dua pandangan ini berlaku perselisihan pandangan ulama seperti mana berlaku pada masalah wali menikahkan anak perempuannya yang kecil dengan orang yang tidak sekufu dengannya. Sama saja. Ni perempuan yang kecil. Kalau perempuan dewasa memang kena sekufu. Perempuan dewasa memang kena sekufu. Ni perempuan hak kecil, lelaki hak kecil. Ni berlaku khilaf. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Pandangan mu'tamad A lah. Bila pandangan mu'tamad A, maka Imam Rafi'i dan Imam Nawawi rahimahumallahu ta'ala kata, bila dia besar, bila dia balik nanti, ada hak khiyar. Iaitu hak untuk meneruskan jadi suami ataupun cerai. Okey, selesai. Bapa menerima nikah pihak anak lelakinya yang gila dan balik dengan hamba perempuan. Apa cerita pula ni? Syekh Adami rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa jikalau seorang bapa kepada anaknya yang gila dan balik. Gila dan balik. Mana sekali lah dia balik dan gila. Akan pernikahan lelaki yang gila dan balik tu dengan hamba perempuan. Okey, sekarang ni seorang anak lelaki. Seorang lelaki yang balik dan gila nak menikah dengan hamba perempuan. Jadi nak menikah dengan hamba perempuan ni adalah syarat-syarat dia. Antaranya kita tak nak bayar mas kahwin orang yang merdeka contohnya. Orang yang merdeka mahal, hamba murah sikit. Jadi kita pun tak mampu nak kahwin orang merdeka, kita pun menikah dengan hamba. Sekarang tak ada hamba dah. Jadi kalau mahal tu tanggung sendiri lah. Jadi sekarang ni bapa bagi anak yang gila dan balik ni nak terima nikah. Boleh ke tidak? Maka berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap keharusannya. Keharusan sebab apa timbul begini? Sebab nikah dengan hamba perempuan. Pandangan asah harus menerimanya meskipun jikalau takut akan berlaku perzinaan pada anak lelakinya yang gila tersebut.
Pandangan kedua, tidak diharuskan kerana tiada kebimbangan akan berlakunya persetubuhan yang menyebabkan wajib dilaksanakan hukuman hudud zina. Okey. Dua pandangan ni. Pandangan asah kata harus menerimanya. Harus menerimanya bukan meskipun tak ada, jikalau tu qaid. Meskipun tu bulat buang. Harus menerimanya jikalau takut akan berlaku perzinaan pada anak lelaki yang gila tersebut. Jadi kata harus ni pandangan asal ni dia qaid. Qaid kata kalau takut zina boleh. Mana kalau tak takut zina tak boleh. Pandangan kedua pula muqabil asal, dia lihat dari sudut tak boleh tu kerana apa? Kerana tidak ada kebimbangan berlaku persetubuhan yang membawa kepada hukuman hudud. Sekarang ni orang gila bukan mukallaf. Jadi bila bukan mukallaf, apa-apa perbuatan dia itu tidak dianggap apa-apa. Tidak, dia pun tak berdosa. Dan apatah lagi jatuh hukuman hudud. Oh teruk lah kalau orang gila ni, kalau berzina tu kena jatuh hukuman hudud, dia pun tak sedar dia buat apa. Dia pun tak tahu, tak sedar benda apa dia buat, tiba-tiba kena hukuman hudud zina. Mati rejam contohnya. Ataupun kena lempar, kena sebat contohnya. Tu jeng lah. Jadi tidak diharuskan untuk bapak bagi balik lelaki ni, orang lelaki yang balik ni, yang gila ni, menerima nikah dengan seorang hamba perempuan. Habis. Penghulu menikahkan hamba perempuannya dengan lelaki yang berpenyakit juzam. Pula dah. Jadi penghulu ada hak untuk menikahkan hamba perempuan lah dan hamba lelaki. Cuma bezanya kalau hamba perempuan, kalau hamba lelakinya menikah dengan seorang yang lain. Maka siapa yang akan bayar mahar? Penghulu. Ini sistem hamba. Jadi penghulu yang akan memberikan mahar. Sebab hamba tidak ada hak milik harta. Hamba tidak ada pemilikan harta. Maka seolah-olah hamba ni tak ada harta lah. Tapi dia boleh nikah. Siapa yang mentanggung dia? Siapa yang membayar tu? Penghulu dia. Sama juga penghulu bagi hamba perempuan, kalau dinikahkan, maka dia yang terima mahar. Dia yang terima mahar sebab hamba tidak ada hak pemilikan harta. Maka seluruh harta yang berkait rapat dengan hamba lelaki dengan hamba perempuan mesti akan kembali semula kepada penghulu dia. Kepada penghulu dia. Habis. Kemudian dia kata, boleh ke tak ni? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhash bahawa tidak diharuskan ke atas penghulu menikahkan hamba perempuannya dengan seorang lelaki yang berpenyakit juzam tanpa keizinan daripada hamba perempuan tersebut. Jadinya hamba perempuan kalau nak nikahkan lelaki yang penyakit juzam kena dapat izin. Juzam ni adalah penyakit yang boleh sabit khiyar. Penyakit yang boleh sabit khiyar. Jadi penyakit-penyakit yang boleh sabit khiyar ni, kalau nak nikah juga kena tanyalah. Kena minta izin. Ni bagi hamba perempuan. Sama juga penghulu menikahkan hamba perempuannya dengan lelaki yang berpenyakit sopak. Sama saja. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhash bahawa tidak diharuskan ke atas penghulu menikahkan hamba perempuannya dengan seorang lelaki yang berpenyakit sopak tanpa mendapat keizinan daripada hamba tersebut. Kerana sopak, juzam dan sebagainya, dia itu penyakit yang boleh sabit khiyar. Boleh sabit khiyar, maka mestilah dia mendapat keizinan terlebih dahulu. Kerana kalau dia nikah-nikah, tiba-tiba sabit khiyar, lepas tu sama juga. Sebab tu syarak, suruh minta izin dulu. Penghulu menikahkan hamba perempuannya dengan lelaki yang gila. Sama juga, Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhash bahawa tidak diharuskan ke atas penghulu menikahkan hamba perempuannya dengan seorang lelaki yang gila tanpa mendapat keizinan daripada hamba perempuan tersebut. Tu. Sama je sebab lelaki yang gila ni boleh sabit khiyar. Penghulu menikahkan hamba perempuannya dengan lelaki yang mempunyai keaiban. Keaiban secara umum. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhash bahawa tidak harus ke atas penghulu menikahkan hamba perempuannya dengan seorang lelaki yang mempunyai suatu aib yang boleh sabit khiyar. Ini secara umum lah. Tanpa mendapat keizinan daripada hamba perempuan tersebut. Jadi kalau ikutkan satu topik ni, cukup dah tadi. Cuma sebab kita sebut secara detail seko-seko, kita pun
asingkan subtopik supaya kita nampak dengan jelas. Mana gila sopok juzam gila tu aib dah. Ilat dia duduk dekat subtopik penghulu menikahkan hamba perempuan tu. Ilat dia ialah kerana laki itu ada satu aib yang boleh sabit khiyar. Maka tidak bolehlah perempuan penghulu tadi menikahkan hamba perempuannya dengan laki tersebut melainkan mendapat keizinan kerana boleh sabit khiyar. Andai kata kalau kata boleh nikah, hamba perempuan boleh ada hak untuk khiyar. Minta izin pada awal. Tu. Maka syarak suruh minta izin daripada awal. Suami yang habis. Betul? Suami yang berhak habis. Pasal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi dia kata tadi, maka laki-laki, muka surat 93. Maka laki-laki yang Arabi, lagi fasik itu, tiada kufu bagi perempuan yang ajamiyah. Ajamiyah bukan Arab lah. Yakni perempuan ajamiyah yang salihah. Dia tambah sikit. Sebab apa dia nak bagi? Kan kita mengaji dulu, satu topik dulu. Sekufu yang baik ni tidak boleh kita gukan dengan sekufu baik yang lain. Mesti dia sama. Salihah dengan soleh. Tak boleh salihah dengan orang yang tidak soleh. Tapi ada sisi kebaikan yang lain, iaitu alim. Tak boleh. Itu sudah tidak sekufu. Jadi kalau salihah mesti dengan soleh. Pekerjaan yang baik mesti dengan pekerjaan yang baik. Tidak boleh kita silangkan. Maka contoh ni, laki-laki yang Arabi, itu satu kelebihan. Lagi fasik, itu satu kekurangan. Tiada kufu bagi perempuan yang ajamiyah, yang salihah. Okey. Perempuan ni sifat baik, sifat yang menonjolnya ialah apa dia? Iaitu salihah. Bila salihah, laki ni fasik, maka tidak jadi sekufu dah. Walaupun lelaki tadi ada dari sudut baiknya, dari sudut tingginya, iaitu Arabi. Perempuan ni ajami. Tak boleh, sebab tidak boleh silang. Macam dulu kita sebut dah lah. Dan merdeka yang ajami itu, perempuan lelaki tu, tiada kufu dengan perempuan sahaya yang Arabiyah. Sama juga. Merdeka lelaki ada kelebihan, ajami ada kekurangan. Perempuan tu Arabi tetapi sahaya. Tidak boleh silang. Dari sudut perempuan yang baiknya Arabiyah. Dari sudut lelaki yang baiknya merdeka. Jadi tidak sekufu dari sudut sifat kepujian tu. Tak ada. Jadi tak boleh ganti sifat kepujian yang ada pada perempuan dengan sifat kepujian lain yang ada pada lelaki. Tak boleh. Mesti kena sama. Dan sahaya soleh itu, yang soleh itu, sahaya hamba lah. Tiada kufu dengan perempuan yang merdeka, yang fasiqah. Yang fasik. Jadi perempuan merdeka, ada kelebihan. Fasiqah, ada kekurangan. Laki pula, sahaya, kekurangan. Soleh itu, kelebihan. Jadi soleh, jadi perempuan yang merdeka. Merdeka tu tinggi di sebuah perempuan. Adakah laki merdeka? Tidak. Lelaki sahaya. Maka tidak boleh kita gantikan merdeka sifat baik ni dengan soleh sifat laki. Tak boleh. Mesti kena sama. Ini dari sudut sekufu. Sekufu ni perbahasan yang diperlukan untuk wali mujbir nak menikahkan anaknya yang sekufu dengan lelaki lain. Hak ni lah yang kena dititik berat ni. Kalau siapa-siapa yang jadi wali mujbir akan datang nak menikahkan anaknya dengan orang lain secara ijbar, maka hak ni lah yang dia perlu tahu. Sekarang tak perlu tahulah. Sebab dia bukan fardu ain lagi. Habis. Aib-aib yang tidak mencederakan kufu. Dia pun buat satu topik lain. Aib-aib yang tidak mencederakan kufu. Makna aib yang boleh, tak ada masalah dan tidak menyebabkan dia kita kata tak sekufu dak. Kata Syekh Ibn Hajar pada Tuhfah, iaitu Tuhfatul Muhtaj, jilid yang ke-7, muka surat 279, dia kata, adapun segala aib yang tiada sabit baginya bagi perempuan itu khiyar, maka tiada memberi cedera pada kufunya kufu perempuan tu. Jadi cedera ataupun aib yang memberi sabit khiyar saja yang menyebabkan cedera sekufu tu. Adapun yang tidak memberikan khiyar, ada hak khiyar pada ketika ada aib tu, maka tidak ada masalah. Contoh, ni pun dah sebut dah lah guys, nikah dulu. Seperti buta. Jadi buta tidak diambil sebagai aib yang boleh sabit khiyar, tak ada. Dan yang terpotong kaki ataupun tangan juga tidak sabit khiyar. Dan yang jahat rupanya, huduh nak mampu. Dia huduh kawan tu cantik. Nak cerai tak boleh. Tidak ada sabit hak khiyar.
Dan yang tua tidak sabit juga hak khiyar. Jadi ni bukan aib yang boleh sabit khiyar. Jadi aib yang boleh sabit khiyar contohnya zakar lemah. Tu. Zakar lemah, sopok, juzam, gila, tu semua sabit khiyar tu. Maka kufu bagi perempuan yang sentosa daripada perkara yang tersebut. Nombor 4. Yakni maka laki-laki itu kufu bagi perempuan yang sejahtera daripada aib yang tersebut. Jadi laki-laki kufu, iaitu kufu bagi perempuan yang sejahtera daripada aib tersebut. Makna lelaki yang ada aib yang tak sabit khiyar sekufu dengan perempuan yang sejahtera, yang selamat daripada aib yang tersebut. Yang tersebut mana? Iaitu aib yang tidak sabit khiyar. Faham? Lelaki yang ada aib yang tak boleh sabit khiyar, contoh buta. Maka dia sekufu dengan perempuan yang jelek. Sekufu. Jadi itlaq perempuan sini perempuan balik Etok kalau perempuan kecil hak kita bahas kat nikah dah. Tadi kalau lelaki kalau perempuan perempuan kecil ataupun perempuan kanak-kanak tu dinikahkan oleh bapaknya dengan lelaki yang gila macam mana? Dengan lelaki yang ada keaiban lelaki yang tua tadi dulu-dulu lah, lelaki yang tua macam mana, lelaki yang buta macam mana, kita dah bahas dah berkaitan dengan sah ataupun tidak. Tu kalau kita kasyfu nikah kita ni muka surat 101 102 tu lah. Bapa menikahkan anak perempuannya yang kecil dengan lelaki yang tua. Bapa menikahkan anak perempuannya yang kecil dengan lelaki yang buta. Tu. Bapa menikahkan anak perempuannya yang kecil dengan lelaki yang tiada sebagai anggotanya. Tu khilaf berlaku. Kalau perempuan kecil khilaf. Pandangan asah dia dulu tidak sah. Tapi ni kata sah ni, hak ni perempuan itlaqnya balik. Tu itlaq perempuan ni balik. Jadi sekufulah situ. Kemudian habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tetapi seyogianya, seharusnya, sepatutnya dipeliharakan itu terlebih aula. Apa dipeliharakan itu? Dia tulis dalam nombor 5. Sunat bagi perempuan dan walinya, wali perempuan, dipeliharakan perkara itu, perkara aib itu terlebih aula, terlebih utama dan terlebih baik. Maknanya apa? Tak payah menikah dengan orang tadi pun lebih baik. Cari hak elok lah. Kalau dia celak dengan celak juga. Supaya apa? Keluar daripada khilaf satu jamaah, satu puak mutaqaddimin, ulama yang sebelum Imam Nawawi itu, yang berkata mereka itu mutaqaddimin, bahawa sebuta dan seumpamanya tidak kufu dengan perempuan yang sejahtera daripada demikian itu. Demikian buta dan juga dan sebagainya. Yang dulu dalam kes furikot dah ada khilaf dulu. Sama dulu. Tak silap 2 kelas lepas. Menikah dengan perempuan, menikah dengan seseorang yang ada aib yang tak sabit khiyar. Adakah sah ataupun tidak khilaf? Pandangan mu'tamad sah, pandangan kedua tidak sah. Dia tidak sah. Bukan tidak sah, tidak kufu, silap. Tidak kufu bukan tidak sah, tidak kufu. Ada yang kata sekufu, ada yang kata tidak sekufu. Khilaf dulu dalam kitab Mughni kita sebut dulu. Wallahu a'lam, Tuhfah jilid 7 ke surat 279. Selesai. Habis berkaitan sekufu. Kita kasyfu nikah muka surat 107. Habis 100 muka surat lebih sekufu je. Mana 5 majlis kita bab sekufu saja. Asal dia muka surat 1 kan. Kasut panjangnya. Mana betul ya? Sekufu daripada muka surat 2 muka surat 1 lah. Sampai 107. Tu. 5 majlis berkaitan sekufu saja. Jadi 5 majlis ni wajib tahu kepada wali mujbir. Supaya dia tahu ataupun dia tahu dia ni ada hak ke tak menikahkan anak perempuannya yang darah tadi dengan lelaki yang lain. Sekufu ke tak? Itu saja. Kemudian kita berpindah kepada subtopik yang seterusnya, rukun yang keempat, rukun nikah keempat. Jadi kita rukun nikah ni kita bahas detail ya. Mana sirah dulu dah bahas dah. Lepas tu apa? Ni yang keempat kan. Mesti ada yang ketiga. Isteri dah bahas kot. Ni masalah suami lepas ni. Suami. Panjang kot suami pun. Allah. Suami pun panjang ni. Nombor 5 zaujah.
Nombor 5 zaujah. Maknanya sebelum tu wali. Wali. Wali dah bahas dah. Dua saksi bahas dah. Sirah bahas dah. Tinggal suami dengan isteri. Maka sekarang ni satu topik suami. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Nombor 5 zaujah. Nombor 5 zaujah. Maknanya sebelum tu wali. Wali. Ada soalan? Suruh pindah. Angkut ni. Nombor 5 zaujah. Online ada soalan, sila tulis Habis dah bab sekufu. Suami pula. Adapun rukun yang keempat itu zauj. Itu bahasa Arab zauj. Yakni suami. Zauj tu suami. Perempuan zaujah. Lelaki zauj. Biasa ustaz zaujah. Aduh, macam tak reti cakap Melayu dah. Aduh, zaujah Hana ni. Aduh, sedap. Aduh lah, tak lagi tak nak zaujah lagi. Kemudian dia kata, bermula suami itu apabila ada ia suami mutlak tasarruf suami pada nikah. Tasarruf ni ada hak untuk menguruskan pernikahannya, hak tasarruf. Mana dia boleh menikah sendiri. Tu hak tasarruf. Dia balik, dia berakal, tu disebut tu. Seperti ada ia suami akil, berakal. Kalau gila, dia tidak ada hak tasarruf. Bila gila, maka pindah pada wali dia lah, pak dia. Yang kita duk bincang dulu, pak dia tu. Ni kalau pak dia yang menikahkan dia, dengan mana pak dia terima nikah, maka dia tidak ada hak tasarruf. Sebab dia gila. Lagi merdeka, kalau hamba, pak dia. Merdeka tidak apa? Sebab tu penghulu menikahkan hamba dia. Sebab apa? Sebab hamba tidak ada hak tasarruf. Okey. Lagi tiada ia suami itu mahjur atasnya, atas suami dengan safi, dengan tu sababiah, dengan sebab safi. Dengan sebab apa? Safi dulu, iaitu dengan sebab dia ni boros, tak reti urus duit. Maka dia pun ada hak, ada wali yang menguruskan pernikahan dia. Tu nombor 1 dia tulis mutlak tasarruf, yakni rentahan bebas. Mana boleh nak merentah, boleh nak mengurus. Seperti mana sebut musannif. Alasan. Noktah. Qala kashfun niqab kita. Apabila ada ia hak tasarruf, yakni dengan sekira-kira lelaki tersebut mukallaf. Mana mukallaf ni, maka dia tu ada hak tasarruf. Apa mukallaf? Yakni baligh dan berakal. Kalau tidak baligh, tidak berakal, tidak ada hak tasarruf. Sebab tu kanak-kanak kalau nak menikah, pak dia yang menikahkan dia. Dia tidak boleh terima nikah sebab tidak ada hak tasarruf. Tu bahasalah hak tasarruf ni. Kalau dalam bab muamalat, tasarruful mal, menguruskan harta. Hak ni menguruskan pernikahan, tasarruf. Memerintah pernikahan, merentah, menguruslah. Merdeka, okey. Tidak mahjur alaih dengan sebab safi. Okey, macam tadi. Meskipun sengaja memabukkan diri, okey. Makna safih sini bodoh Safih di sini makna akal dia tak betul. Jadi ada dua tu mahjur alaih dalam kitab kita tu. Sehari dia sebut mahjur alaih dengan sebab muflis. Mana dua mahjur alaih di sini. Mahjur alaih dengan sebab safih dengan makna dia tu akal dia tak betul. Akal dia tidak waras ketika itu. Tu dia buat ghayah meskipun sengaja memabukkan diri sendiri. Bila mabuk, otak dia tak betul. Maka nak terima nikah ke mana? Dan lelaki tersebut mahjur alaih dengan sebab muflis. Iaitu muflis, banyak hutang yang tidak dapat ditampung dengan hartanya. Hartanya kalau bayar hutang tu memang tak ada, tak cukup. Tu muflis. Lelaki yang ada ciri-ciri disebutkan di atas sudah memadai untuk menguruskan pernikahannya sendiri. Iaitu balik, berakal, merdeka, tidak mahjur alaih dengan sebab safi, tidak mahjur alaih dengan sebab muflis. Mana kalau ada sebab-sebab ni, tidak boleh dia
Menerima nikah tu sendiri tak boleh. Dia kena ada orang lain, iaitu wali. Intaha ad-dalilun nassah. Selesai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, maka tafri' harus atas suami itu, antara ia suami mengkabulkan nikah dengan sendirinya sendiri suami, dan antara ia suami wakil kepada seorang yang mengkabulkan baginya bagi suami. Okey, sekarang ni bila ada syarat-syarat tadi, ada hak tasarruf nikah, maka dua. Sama ada dia boleh terima nikah sendiri ataupun dia boleh tolong wakil, dia boleh suruh orang wakilkan untuk dia, boleh. Tu hak tasarruf dalam nikah dua. Pertama, dia boleh terima diri sendiri nikah dia, ataupun dia malah nak mampu, dia pun suruh orang lain wakil. Boleh. Sama jugalah kalau dia tidak ada hak tasarruf. Kalau tidak ada hak tasarruf, dipindah kepada bapak ataupun wali. Bapak pun sama, boleh terima dia sendiri ataupun bapak tu wakil orang lain untuk terima nikah dia. Boleh juga. Begitu lah. Sebab tu bapak bagi isteri tu, dia boleh sendiri terima, dia boleh sendiri akad nikah ataupun dia wakil kepada orang lain. Biasa wakil lah. Kemudian kata musannif rahimahullah, habis selesai. Topik, suami menerima akad nikahnya dengan sendiri. Kata musannif, ia mengkabulkan nikah dengan sendirinya, yakni tanpa mewakilkan orang lain untuk mengkabulkan pernikahannya dengan seorang perempuan lain. Itu maksud menikahkan dengan dirinya sendiri. Bukan dia menikah tanpa wali. Takut faham gitu. Jadi dia pun buat tambih. Mengkabulkan nikah dengan sendiri ni bukan dia pergi menikah diri sendiri. Dia boleh terima nikah tu sendiri. Tu maksud dia. Dia boleh kabul. Intaha ad-dalilun nassah. Suami mewakilkan orang lain untuk mengkabulkan pernikahannya. Kata musannif, ia wakil kepada seorang yang mengkabulkan pernikahan baginya. Mengkabulkan baginya. Hal ini kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan Amr bin Umayyah ad-Damri. Bacakan dad lah. Dal titik bawah tu dad. Supaya mengkabulkan pernikahannya dengan Sayyidatina Ummu Habibah binti Abi Sufyan di bumi Habsyah. Ini dalil. Ini dalil menyatakan kata bahawasanya Nabi SAW pernah buat begini, wakil, maka sebab itulah dia ada hak tasarruf tu dua maksud. Dengan mana dia boleh menikah, mengkabulkan, menerima nikah tu sendiri atau melalui jalan wakil. Bukan itu sahaja, bahkan Syekh Al-Imrani rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Al-Bayan. Al-Bayan fi Al-Madhhab Syafi'i, fil Fiqh Syafi'i. Bahawa Nabi Muhammad SAW juga pernah mewakilkan Abu Rafi' untuk menikahkannya dengan Sayyidatina Maimunah. Dua dalil hadis. Cuma kita tak tahu ni lah lafaz hadis, takut panjang weh. Ni pun tak tahu bila nak habis ni. Ubuh mata hadis kali habis cerita. Kemudian kata musannif habis. Lepas tu ada lagi. Mendakwa menjadi wakil seseorang dan menikahkannya dengan seorang perempuan. Sekarang ni ada tiba-tiba seorang ni dia kata aku ni diwakilkan oleh si A untuk menikahkan perempuan ni. Macam mana? Syekh Al-Imrani rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Bayan masalah seseorang mendakwa menjadi wakil kepada seseorang dan menikahkannya dengan seorang perempuan lain. Maka jikalau datang seorang lelaki yang mendakwa bahawa seorang yang bernama Fulan telah mewakilkan dirinya untuk bernikah dengan seorang perempuan, bahkan dijamin mahar daripadanya, daripada wakil tadi, kemudian diingkarkan perihal tersebut oleh orang yang didakwa pernah mewakilinya, orang yang sebenar tanpa bukti, maka perkataan yang dipakai ialah perkataan orang yang didakwa pernah mewakilinya seseorang serta perlu bersumpah. Dia kata apa? Kalau datang seorang lelaki yang mendakwa bahawa seorang yang bernama Fulan, seorang yang mendakwa dia ni wakil pada seorang, kita namakanlah Ahmad. Yang mana si Fulan tu kita nama Ali. Ali ni pernah mewakilkan Ahmad untuk menikahkan Ali dengan orang lain. Jadi Ahmad tu wakil. Ahmad ke wali tu? Jadi payah. Ahmad tu kalau kita kata Ahmad tu wakil, Ali tu orang yang diwakilkan. Dia dakwalah, Ahmad didakwa, aku ni pernah diwakilkan oleh Ali untuk menikahkanmu. Perempuan tu lah. Ali tu orang yang nak kahwin, yang diwakilkan kepada Ahmad. Dia pun kata begitu. Nak menikah dengan seorang perempuan. Bahkan dijamin mahar daripadanya, daripada wakil tu. Kemudian diingkarkan perihal tersebut oleh orang yang didakwa pernah mewakilinya. Orang yang didakwa jap.
Orang yang didakwa, seorang didakwa pernah mewakilinya. Orang yang didakwa pernah mewakilinya. Orang yang didakwa, perkataan orang yang didakwa pernah mewakili seseorang, kemudian diingkarkan oleh orang yang didakwa. Okey, faham. Oh, ayat tu. Oleh orang yang didakwa pernah mewakilinya. Orang yang didakwa, okey, faham. Okey, perkataan okey. Okey, sekali lagi. Jikalau datang seorang lelaki yang mendakwa bahawa seseorang yang bernama fulan. Yang mendakwa ni mana wakil ni lah. Wakil ni kita namakan tadi Ahmad. Ahmad ni mendakwa si fulan. Siapa dia? Ali. Ali ni pernah mewakilkan dia untuk menikahkan perempuan nama Aisyah. Okey, selesai. Untuk bernikah dengan seorang perempuan, kita namakan Aisyah. Bahkan dijamin mahar daripadanya daripada wakil tadi. Kemudian diingkarkan perihal tersebut. Diingkarkan. Mana pernah wakil? Siapa yang ingkar tu? Oleh orang yang didakwa pernah mewakilinya. Siapa dia? Ali. Tu. Tanpa bukti. Tapi dia yang ingkar tu tak ada bukti. Tak ada bukti yang kata tak betul. Yang dia kata tu wakil. Tak betul. Tak ada bukti. Maka perkataan yang dipakai. Perkataan yang dipakai ni kalau dalam kitab sebut, perkataan yang kita menangkan siapa dia? Ialah perkataan orang yang didakwa pernah mewakili seseorang. Siapa dia? Ali tu. Menang perkataan dia. Tapi tak ada bukti. Lepas tu kena buat apa? Serta perlu bersumpah. Bila tak ada bukti kena sumpah. Maknanya kalau tak betul, langgar sumpah. Tu ya. Jadi kena bersumpah. Jadi kena depan qadhi ni. Dia bersumpah kata, wallahi wa billahi wa tallahi, aku tak pernah wakilkan Ahmad ni jadi orang yang menikahkan aku dengan Aisyah. Kena bukti, kena bersumpah. Bila bersumpah, maka menang perkataan dia. Zahir hakim kena, zahir hukum betul perkataan dia. Walaupun pada hakikat sebaliknya. Itu dengan urusan dengan Allah Ta'ala. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kira dia langgar sumpah, dia nanti tanggung sendiri di akhirat. Zahir hakim, macam tu prosedur dia. Dia dah bersumpah mengaku, maka betul lah. Okey. Maka apabila orang tersebut bersumpah tidak pernah mewakilinya untuk bernikah dengan mana-mana perempuan, maka tidak melazimi pernikahan tersebut kepadanya. Tidak melazimi mana tidak lekat lah. Memang tak sah lah. Bahkan tidak terjadi sama sekali pernikahan tersebut bagi wakil. Tak jadi habis. Maknanya wakil pun tak ada. Orang yang diwakilkan, dakwa yang diwakil pun tak ada. Memang tak akan nikah dengan Aisyah tersebut. Itu cerita dia. Jadi nak dakwa jadi wakil orang pun tak boleh juga. Kalau orang tu, orang yang kita dakwa wakil tu, mari kata, tak betul ni, mana aku pernah wakil ke orang. Maka dia perlu bersumpah depan hakim. Dia perlu bersumpah depan hakim lah. Sebab apa perlu bersumpah? Sebab tak ada bukti. Kalau ada bukti, tak apa. Ada bukti, selesai. Ada bukti, bagi bukti lah. Bukti cek ke apa. Mana ada pernah dakwa, pernah apa? Aku wakil. Dia silap faham tu, contoh lah. Kita pun tunjuk WhatsApp. Contoh. Ada bukti lah. Kalau ada bukti, tak sumpah. Yang sumpah ni kalau tak ada bukti. Ni prosedur qadhi lah. Jadi qadhi kena menangkan perkataan dia. Walaupun hakikat dia sebaliknya. Kalau dia tipu, tu urusan dengan Allah Ta'ala. Dia langgar sumpah. Habis, selesai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Maka syarat wakilnya wakil suami itu. Jadi sekarang ni orang yang nak jadi wakil. Ada syarat ada? Ada juga. Orang yang wakil itu juga mestilah macam suami. Iaitu yang sah tasarruf dengan sendirinya. Sendiri wakil pada jumlah jua. Yakni secara umum. Nombor 2. Dikehendaki dengan sah tasarruf pada jumlah itu. Pada jumlah ni secara umum. Iaitu sah merintah dengan sendirinya. Dengan sendirinya, diri sendiri itu. Pada setengah-setengah masalah jua. Setengah-setengah masalah jua. Jadi umum lah. Kalau dalam kitab kita jumlah ni mana umum. Fil jumlah. Kalau bahasa Arab, fil jumlah. Secara umum. Secara umum mana kita tidak tafsirkan. Mana ada benda yang kadang-kadang tak boleh tasarruf. Tapi dalam bab ni boleh. Okay. Maka harus ia wakil. Bukan. Betul lah. Maka harus ia... Bukan. Maka harus ia suami berwakil kepada sahaya orang. Berwakil kepada sahaya orang.
Jika ada ia sahaya orang tu aqil, lagi baligh. Dan jika tiada izin penghulunya, penghulu sahaya sekalipun. Tu Nombor 2, dia kata apa? Yang nombor 3. Yakni bukan secara mutlak. Okey. Seperti wakil ia seorang kepada sahaya. Okey, faham. Yakni bukan secara mutlak. Okey, dia kata bukan secara mutlak. Apa bukan secara mutlak? Yakni bukannya bolehnya sahaya tersebut jadi wakil secara mutlak. Seperti wakil ia suami kepada sahaya. Makbul baginya. Makbul, yakni diterima baginya bagi sahaya tersebut jadi wakil padahal ia sahaya bukan ahli tasarruf secara mutlak. Apa maksud secara mutlak? Kan kita tadi kata hak tasarruf tu ada berapa? Aqil, baligh, merdeka, lagi pula tidak mahjur alih. Sekarang ni dia hamba, tak ada syarat merdeka. Kok mana boleh tasarrufkan pernikahan orang lain? Oh, boleh juga sebab dia ada hak tasarruf syarat yang lain, iaitu baligh dan aqil. Sebab tu dia kata apa? Dia kata bukan ahli tasarruf secara mutlak. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat kalau ikutkan. Mesti merdeka, dia tidak merdeka. Maka harus juga kerana termasuk ia hamba di dalam mereka yang tasarrufnya hamba itu pada tasarruf mewakil itu ataupun tasarruf nikah tu pada jumlah, iaitu secara umum. Sebab tu dibuat taklid tadi kata setengah-setengah masalah saja. Apa maksud setengah-setengah masalah? Bukan secara mutlak, sebab hamba ni kalau ikutkan tak syarat penuh dia punya hak tasarruf. Sebab dia kan bukan merdeka. Dia hanya berakal dan balik. Tu ya, dari sudut tu saja dia boleh ada hak tasarruf wakil orang lain nikahkan. Tapi dari sudut secara mutlak dia betul-betul ada orang yang boleh mewakilkan? Tak, secara mutlak tidak. Ni setengah masalah sajalah ni. Jadi suami saja nak wakil sahaya orang untuk tolong mengkabulkan nikahnya. Jadi boleh. Walaupun jika tidak ada dapat izin penghulu sekalipun. Okey, kita tengok kashfun niqah. Bahkan suami mewakilkan hamba lelaki orang lain untuk mengkabulkan nikahnya. Kata musannif, harus ia berwakil kepada sahaya orang. Imam Ibnu Rif'ah rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Kifayatun Nabih syarah At-Tanbih. At-Tanbih karangan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala, bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan keharusan seseorang mewakilkan hamba orang lain untuk mengkabulkan pernikahannya. Khilaf sebenarnya. Tapi Syekh Daud ambil pandangan asah. Pandangan asah, harus seseorang mewakilkan hamba orang lain untuk mengkabulkan nikah bagi pihaknya suami. Perkara ini berlaku sama ada diizinkan oleh penghulunya ataupun tidak. Itu pandangan mu'tamad, pandangan asah. Pandangan kedua, tidak harus seseorang mewakilkan hamba lelaki orang lain untuk mengkabulkan pernikahan bagi pihak suami. Hal ini kerana hamba lelaki tersebut menjadi wakil kepada lafaz ijab pun tidak dibolehkan, maka apatah lagi mewakilkan orang lain untuk mengungkapkan lafaz qabul seperti kanak-kanak lelaki. Jadi pandangan yang kata tidak boleh ni, dia melihat dari sudut diri hamba itu tidak boleh mengkabulkan akad nikah. Jadi kalau dia sendiri kalau nak nikah, dia tak boleh kabul akad nikah sebab dia tidak ada hak tasarruf untuk menerima akad nikah diri sendiri. Dia mesti sayyid penghulu. Tapi tiba-tiba ketika dia mewakili orang lain, pandangan mu'tamad, pandangan asah kata boleh sebab dia ada hak tasarruf secara jumlah, fil jumlah, walaupun bukan secara mutlak, bukan secara penuh tak. Tapi pandangan kedua kata tak boleh juga sebab dia sendiri pun tak boleh terima nikah, apatah lagi nak wakil orang lain terima nikah orang lain. Itu dia punya, dia panggil qiyasul aulah. Dia sendiri pun tak boleh terima nikah, apatah lagi nak menikah orang lain. Lebih aula tak bolehnya. Okey. Ustaz. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, maka mana tadi? Mana? Kerana bahawasanya
tiada memberi mudarat kepada penghulunya. Okey, yang kata boleh walaupun tanpa izin ni ilat kerana bahawasanya sya'an tiada memberi mudarat kepada penghulunya, penghulu hamba lelaki pada akad itu, akad wakil suami orang. Nombor 4, bersalahan jika ia hamba qabul bagi dirinya sendiri. Maka tidak harus, tidak boleh melainkan dengan izin penghulunya, penghulu seorang. Kerana demikian itu memberi mudarat, kerana ada padanya pada menikah hamba tu melazimkan mahar dan nafkah. Okey, mudarat kat mana ni? Jadi seorang hamba lelaki kalau nak nikah dengan orang perempuan, siapa yang kena bayar mahar? Penghulu. Jadi kalau dia tak ada izin, jenuh penghulu kena bayar. Jadi mudarat penghulu tu nisbah kena keluar harta. Kena bayar mahar. Nafkah siapa beri? Penghulu juga. Jadi kalau dia tu nak nikah, mesti dengan izin penghulu untuk terima nikah diri sendiri. Adapun nak nikah orang lain, tak ada masalah. Orang lain dia tolong menikahkan saja. Bukan dia yang memberi nafkah, tetapi orang yang diwakil itulah yang diberi nafkah. Sebab dia yang nak kahwin, bukan dia. Tu. Tu ilah kenapa walaupun tanpa izin penghulu boleh. Bersalahan dengan qabul diri sendiri nikah tu tak boleh kecuali dengan izin penghulu, sebab akan beri mudarat nisbah harta dia nisbah nafkah dan juga nisbah mahar. Intaha Mishkatul Masabih. Beberapa masalah zauj, beberapa masalah suami. Okey. Dan jika zauj belum balik, suami belum balik. Okey. Dan jika ada suami itu kecil, makna belum balik, tetapi berakal ia suami. Kashfun niqab, kata musannif, tetapi berakal ia, yakni selain daripada mamsuh, iaitu mamsuh orang lelaki yang tiada zakar dan 2 biji telurnya. Selain daripada mamsuh, mana orang budak kecil yang ada telur, yang ada zakar dan berakal, dan ditilik oleh bapaknya atau neneknya. Nenek seorang lelaki tadi, seorang suami itulah, suami kecil tu. Nenek sini mana datuk bukan nenek perempuan tu. Maslahah pada berkahwin. Okey. Jadi kita kata hari itu yang masalah tadi tu, suami yang kecil nikah dengan orang perempuan yang ada aib, ada khilaf. Ada yang kata tidak sah kerana tidak ada maslahah, tidak ada keperluan. Maka dikahwinkan bila suami itu kalau kecil, berakal, dan pak dia ataupun tok dia tengok, ada maslahah ni untuk mengkahwinkan orang lain ni, maka jawabnya dikahwinkan bapak tu akan suami yang kecil. Nombor 5. Yakni sekira ada kemaslahatan pada perkahwinan tersebut, niscaya haruslah wali itu mengkahwinkan anaknya wali yang belum balik itu, kerana nyata hajatnya suami yang kecil kepada berkahwin itu kemudian daripada balik nanti. Masalah apa? Masalah yang ditilik oleh pak dia lah. Contohnya apa dia? Contohnya mungkin isteri dia ni boleh jaga syahwat dia nanti lepas balik ke, ataupun boleh jaga diri rumah tangga dia ke. Ada masalah. Apa masalah? Macam Nabi SAW nikah dengan Aisyah waktu kecil. Kerana apa? Ada masalah. Dalam kitab syarah hadis sebut ada masalah. Noktah situ masalah dari sudut agama. Hak ni masalah ikutlah pak dia atau datuk dia tengok ada kebaikan kalau nikah dia waktu kecil ni, maka dia boleh nikahkan lelaki tersebut waktu kecil. Kalau tidak ada masalah, tak boleh. Tu ya. Tu kata musannif atau neneknya, yakni ketika tiada bapaknya. Yang kata kalau atau nenek atau datuk lah, itu bila tak ada bapak, sebab pindah wali. Kata musannif dikahwinkannya akan dia, yakni begitu juga perlu menikahkannya ketika bapaknya atau datuknya melihat masalah tersebut sebelum daripada akad nikah berlangsung. Hal ini berdasarkan perkara diriwayatkan bahawasanya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma telah menikahkan 2 orang anak lelakinya yang masih kecil. Bukan itu sahaja, bahkan bapa ataupun datuk tersebut sudah memiliki hak tasarruf untuk maslahah kanak-kanak lelaki tersebut. Yalah, kalau pak tu gila tak boleh lah. Kena pindah pada datuk. Dalam pernikahan itu terdapat maslahah bagi kanak-kanak lelaki tersebut. Hal ini, ayat 3,
Hal ini kerana jikalau kanak-kanak lelaki tersebut telah balik sedangkan dirinya berhajat kepada pernikahan, niscaya sudah didapati faras yang halal. Tu antara masalah. Antara masalah dia. Oh, dekat-dekat dah nikah, dekat-dekat nak balik ni. Kalau nikah awal ni selesai dah, tak nak mikir dah. Bila balik terus boleh setubuh. Tu. Apabila dirinya berhajat. Tadi. Hal ini kerana jikalau kanak-kanak lelaki tersebut telah balik sedangkan dirinya berhajat kepada pernikahan, niscaya sudah didapati faras yang halal dan disediakan untuk dirinya sebelum melakukan istimta', iaitu bersedap-sedap dengan isterinya sama ada menyentuh, bersetubuh dan sebagainya. Tu masalah dia. Masalah yang kalau orang Melayu tengok sekarang ni blue habis cerita. Allah gatal. Habis dia mula tu tu. Gatal lah, ngaji dulu lah. Contoh lah. Ya mulalah ada model-model gitu. Tambahan lagi, bernikahnya kanak-kanak lelaki tersebut dengan seorang perempuan mempunyai manfaat tambahan yang lain, iaitu isterinya tersebut dapat berkhidmat kepadanya. Tengok. Lepas tu Imam Rafi'i kata, khidmat pada suami tak wajib. Tapi dia peseng tabiat perempuan. Kalau kita belajar bab jilid 1 dulu, apa dia? Dia kata, boleh nak menikah dengan seorang isteri dengan niat isteri khidmat pada dia. Boleh. Lepas tu timbul kemusykilan tu, Imam Rafi'i kata, khidmat pada suami bukan wajib, tetapi kenapa boleh jadi tujuan nikah dan boleh nikah dengan tujuan tersebut? Sebab peseng tabiat perempuan ni dia khidmat pada orang. Jadi kalau sekarang kita mempertikaikan tak wajib, seolah-olah dia melanggar fitrah sendiri. Fitrah dia orang perempuan ni khidmat. Lepas tu dia kata ni, mempunyai banyak tambahan manfaat lain, iaitu apa dia? Isteri berkhidmat padanya dan melaksanakan hajat, segala hajat dan keperluannya, masak, makan, cuci baju, tu khidmat. Perkara ini telah disebutkan oleh Imam Al-Imrani rahimahullah dalam Al-Bayan. Al-Bayan fil fiqh Syafi'i. Al-Bayan fil fiqh Syafi'i. Kemudian saat topik seterusnya, harus bagi bapa kanak-kanak lelaki menikahkan anaknya dengan lebih seorang perempuan. Poligami pula. Dah lah budak-budak poligami pula. Harus bagi bapa kanak-kanak lelaki menikahkan anaknya dengan lebih seorang perempuan. Dia ada khilaf ni. Okey. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan keharusan menikahkan anak lelaki yang kecil lagi pula berakal melebihi seorang perempuan. Tadi kan kata boleh kalau ada maslahah. Okey, kalau lebih perempuan macam mana? Tu tak sebut dalam kitab, dia sebut sini. Khilaf, pandangan sahih. Mana mu'tamad? Mana muqabil sahih? Dhaif. Harus bagi bapa kepada anak lakinya yang masih kecil lagi pula berakal ataupun datuknya. Ataupun datuk ni kalau tak ada bapa, ataupun bapaknya tidak ada hak tasarruf wali. Okey. Jikalau tiada bapa, untuk menikahkannya dengan perempuan yang lebih daripada seorang, yakni seorang tu apa? 4 orang perempuan. Tulis yakni pula. Boleh. Sedap lah. Kalau jenis pak dia menikah dengan dia waktu kecil, perempuan tu 4 orang sekaligus. Ni baru bab bukan poligami lagi ni. Kalau bab poligami tak tahulah. Nanti bab poligami Kashful Nikah dia akan bahas macam mana. Detail, sangat-sangat detail. Tak tahu kat mana. Poligami ni bab mana sebenarnya? Belakang kali ke? Mana? Selain karungan. Poligami. Isu panas tak sampai hari. Aduh. Kita akan lalu tolak-tolak dulu. Macam-macam tolak dah ni. Nafkah qarabah, nafkah isteri. Mana tak tahu poligami. Ada. Tak jumpa ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, pandangan kedua, tidak boleh menikahkannya dengan perempuan yang lebih daripada seorang. Hal ini berlaku supaya tidak banyak perbelanjaan yang perlu ditanggung atas lelaki itu, sedangkan dirinya hanya memadai dengan seorang isteri. Pandangan kedua kata tak boleh. Sebab illah dia akan membebankan dia. Padahal dia budak lagi. Jadi perbelanjaan nafkah apa semua kena tanggung atas dia.
Kemudian, tidak boleh menikahkannya langsung walaupun dengan seorang perempuan sekalipun. Tu dia lah. Ni pandangan yang bukan mu'tamad lah. Lesat. Hukum penjaga bagi kanak-kanak lelaki menikahkannya dengan lebih daripada seorang perempuan. Tadi wali. Tadi bapak wali lah. Sekarang ni penjaga budak-budak tu. Penjaga ni macam mana, weh? Kalau pak wasiat suruh jaga. Contoh lah. Pak wasiat suruh jaga. Maka jadi ada penjaga lah. Penjaga itulah wajib mengajar dia fardu ain. Tu. Kita Asyiah Al-Bajuri. Penjaga pun wajib mengajar orang yang dijaga tu fardu ain. Kalau disuruh jaga. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan penjaga bagi kanak-kanak lelaki tersebut yang menikahkannya dengan perempuan yang lebih daripada seorang. Khilaf pandangan sahih mu'tamad, tidak boleh penjaga menikahkannya lebih daripada seorang. Ilah dia, hal ini berlaku kerana ternafinya kesempurnaan syafaqah, kasih sayang terhadap kanak-kanak lelaki tersebut. Dia syafaqah hak paling dekat sekali bapak. Lepas tu datuk dan ikut turutan wali lah. Lepas pada tu saudara seibu sebapak, lepas tu saudara sebapak dan ke bawah. Lagi tinggi tahap wali dia, lagi tinggi tahap syafaqah dia. Jadi penjaga tak ada kaitan dengan syafaqah anak tu. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa bapaknya atau datuknya tersebut lebih luas sudut pandangnya terhadap kebaikan anak ataupun cucunya. Adapun penjaga tak ada. Penjaga takut dia nikah tu nak melepas diri. Tu. Kedua, Imam Imrani rahimahullah ta'ala dalam Al-Bayan telah menukilkan satu pandangan yang mengatakan bahawa hukumnya sama seperti bapa, yakni dibolehkan bagi penjaga untuk menikahkan kanak-kanak lelaki yang diwasiatkan untuk menjaganya itu dengan perempuan yang lebih daripada seorang. Ada yang kata boleh juga sebab ambil hukum bapa. Pandangan mu'tamad sahihnya tak boleh sebab kurang syafaqah. Jadi ilah-ilah ni kita boleh highlight. Boleh buat pula lepas ni. Jilid 1 ni ilah apa yang ada? Jilid 2 ni ilah apa yang ada? Himpun ilah pula. Dia panggil kitab Al-Ilal fil Munakahat. Hebat tu. Ilah yang satu kita tengok, kita ambil ilah-ilah tu, kita buat tafriq masalah. Masalah apa di dalam ilah ni? Hebat tu. Sebab kadang-kadang ada masalah yang tak dalam kitab tapi ilah sama. Hukum qadi menikahkan kanak-kanak lelaki dengan lebih daripada seorang perempuan. Tadi penjaga, ni qadi pula. Macam-macam. Syekh Ad-Damiri rahimahullah. Jadi qadi pun sama macam. Kita tengok. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan qadi yang menikahkan kanak-kanak lelaki dengan perempuan yang lebih daripada seorang. Khilaf. Pandangan sahihnya tidak boleh qadi menikahkannya lebih daripada seorang perempuan. Tak boleh, ni mu'tamad. Sebab apa? Macam tadi juga. Tak ada syafaqah. Hal ini berlaku kerana ternafinya kesempurnaan syafaqah, kasih sayang terhadap kanak-kanak lelaki tersebut. Boleh jadi dia nak menikahkan anak dia tu, orang lelaki tadi, untuk pelepah diri je. Untuk pelepah diri lah, orang nak minta kahwin dengan siapa, dia pun kahwin dengan budak ni, selesai masalah. Itu tak boleh lah. Perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan qadi yang menikahkan. Kemudian, pandangan kedua, Imam Al-Imrani rahimahullahu ta'ala dalam Al-Bayan fil Fiqh Syafi'i telah menukilkan satu pandangan yang mengatakan bahawa hukumnya sama seperti bapa, yakni dibolehkan bagi qadi untuk menikahkan kanak-kanak lelaki tersebut dengan perempuan yang lebih daripada seorang. Ni poligami, kes poligami saja. Jadi kitab-kitab begini, turah-turah atau turah-turah pula. Kitab-kitab turah yang bahas begini ni perlu dikorek. Tu. Supaya jadi isunya, bila jadi isu kita boleh rujuk. Ada dah yang dalam kitab sebut. Sebab tu biar lambat asalkan mendalam. Kalau nak khatam boleh. Idahul Ba' ni ada orang baca khatam dah. Boleh cari sendiri. Tapi kita ni mendalami dalam kitab Syuruhul Minhaj. Kanak-kanak lelaki yang mamsuh. Mamsuh tak ada zakat, tak ada telur. Tidak boleh dinikahkan dengan perempuan oleh walinya. Sebab tu tadi, dia syaratkan apa tadi? Dalam Kashful Nikah tadi, tak mamsuh. Yang kes boleh nikah tadi, tak mamsuh. Kalau mamsuh, ni. Dia bubuh belakang, tafriq semua. Jadi kalau mamsuh, macam mana? Dia kata, Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash
fi syarhil minhaj, bahawa semua perbahasan di atas itu hanya terkena kepada kanak-kanak lelaki yang tidak mamsuh sahaja. Mamsuh ni zakar tak ada, telok tak ada. Sebaliknya, jikalau kanak-kanak lelaki tersebut mamsuh, maka tidak boleh menikahkannya dengan perempuan. Wali dia tu tak boleh menikahkannya, bapak dia tu tak boleh menikahkannya dengan perempuan. Imam Ar-Rafi'i rahimahullah telah menukilkan pandangan ini daripada Imam Al-Mutawalli rahimahullah. Bahkan pandangan ini merupakan pandangan yang zahir. Wahuwa zahir. Zahir jelas. Bapa atau datuk tidak boleh menikahkan anak atau cucu lelakinya jika nyata bermusuhan. Ni. Tidak boleh menikahkan anak. Kau mana nikahkan anak? Anak lelaki kecil lah. Kalau nyata, zahir, adawah, bermusuhan. Pak tak suka anak, anak tak suka pak. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj bahawa dapat difahami daripada sebab bolehnya bapa atau datuk menikahkan anak lelaki yang kecil ataupun cucunya yang kecil kerana kesempurnaan kasih sayang terhadapnya. Ingat illah tadi. Illah tadi kerana ada syafaqah. Mana kalau bermusuhan tak ada syafaqah. Maka jikalau berlaku permusuhan yang nyata antara bapa ataupun datuk dengan kanak-kanak lelaki tersebut, maka tidak boleh mereka berdua menikahkannya dengan seorang perempuan yang lain. Tengok, illah tu penting. Kalau illah tahu, tak ada illah tu mana tak jadi hukum. Ada illah tu jadi hukum. Hal ini sama seperti bapa yang menjadi wali mujbir, menikahkan anak perempuannya dengan lelaki lain secara ijbar. Bapa yang menjadi wali mujbir menikahkan anak perempuannya dengan lelaki lain secara ijbar. Sama juga, tidak boleh ada adawah, tidak boleh ada permusuhan. Syekh Ali Syubran Malisi rahimahullah telah menyatakan dalam Hasyiah Ali Syubran Malisi ala Nihayatul Muhtaj bahawa ini merupakan pandangan yang mu'tamad. Maknanya ada yang kata boleh ya. Ada yang kata boleh. Cuma tak sebut secara jelas ya. Habis. Ni minggu berapa ini Zah? 10. Oh. 4. 11, 12, 13, 14. Tak dan kau sih. Ui, tak dan. Banyak lah tu. Ni nak kotak ni. Exam bila? Exam bila? Dia lepas minggu 14 cuti seminggu kan. Lepas tu exam berapa minggu? 2 minggu. Sebulan. Boleh boleh lah. Kau suap berapa ni? Tebal kau ni. 330. Wow. 330 tolok. Maknanya 210. Betul lah. Kan. Betul lah. 210. Uish. Paling kurang 7 majlis lagi ni. 7, 14, 1, 8, 7, 14, 1. Betul lah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Habis, selesai. Topik seterusnya, syarat pada mengkahwinkan anak laki-laki yang belum baligh. Syarat pula. Boleh tak menikahkan anak lelaki yang belum baligh? Boleh, ada syarat dia. Syarat ada berapa tu? Syarat ada 4. Syarat yang pertama, dan tiada harus bahawa ia siapa ia ni? Ia waliyah. Mengkahwinkan dengan sahaya, yakni mengkahwinkan anak laki-laki yang belum baligh dengan sahaya. Kerana apa tak boleh? Kerana tiada takut akan zinanya. Zina anak tadi. Rasa tadi ada lah satu topik tu. Rasa dulu ada dah. Tak apa, tengok balik ya. Sahaya. Sebab apa tak boleh? Sebab tak takut zinanya. Kerana tiada takut akan zinanya. Budak kecil tak takut zina lah, tak ada masalah nak kahwin tu. Okey.
Oh, nombor 1 tadi tak baca. Kau tadi tak baca lagi ni. Dan walinya. Belum lagi ya? Oh, tu pun. Dan walinya, wali bagi suami yang belum balik tu. Yang mengkabulkan akad nikah itu baginya, bagi zauj yang belum balik. Dia lah yang akad nikah, yang kabul nikah, yang menikah. Jadi bapa yang menikahkan anak lelaki, mana apa? Mengkabulkan akad nikah. Atau diwakilkan kepada seorang yang lain pada mengkabulkan nikah baginya, bagi wali tu. Dia wakil orang lain, boleh juga. Tiada harus tiada harus ia zauj yang belum balik. Allah, dia punya aib dhamir payah. Zauj yang belum balik itu tak harus mengkabulkan sendirinya sendiri belum balik tu. Zauj belum balik. Dan royahnya jika dengan izin walinya, wali kanak-kanak yang belum balik tadi sekalipun, walaupun dengan izin, sebab dia tidak ada hak tasarruf. Yakni, dan jika kabul itu dengan izin walinya sekalipun, maka tidak harus. Tidak harus dengan mana tidak sah. Okey, habis. Baru masuk syarat. Jadi tengok nombor 2 taklid dia, dan tiada harus bahawa ia wali mengkahwinkan anaknya yang wali itu dengan sahaya, yakni hamba sahaya perempuan. Kerana sangat kurang bimbangnya. Bimbang wali itu akan jatuh, yakni ataupun bimbang kanak-kanak tadi akan jatuh dalam zina. Mughni jilid 4 muka surat 277. Maka tafri'nya tiada harus seorang ia seorang berkahwinkan dengan sahaya itu, yakni berkahwin mana mengkahwinkan lah. Berkahwinkan, yakni mengkahwinkan anaknya tadi dengan sahaya itu, melainkan mana boleh jika takut akan zinanya kanak-kanak yang belum balik. Jika tiada berkahwinnya kanak-kanak yang belum balik tadi. Nokta. Nombor 3, yakni tidak harus bagi seseorang ni wali. Sama ada seorang yang berkahwin itu laki-laki yang baligh atau tidak baligh, berkahwin dengan sahaya. Ni buat umum lah. Berkahwin tu orang laki baligh ke tak laki baligh ke, berkahwin dengan sahaya tu tak boleh. Kerana laki-laki merdeka itu tidak harus ia laki-laki merdeka berkahwin dengan perempuan hamba orang. Melainkan bimbang akan jatuh di dalam melakukan zina. Sebab apa jadi begini? Sebab asalnya kena menikah dengan hurrah, kena menikah dengan merdeka. Tiba-tiba tak mampu, maka dia boleh menikah dengan hamba. Sebab kalau tak menikah jatuh zina. Situ lah. Sekira tidak berkahwin dengan sahaya itu, seperti mana akan datang bicara pada babnya. Yang ini sekira mana kalau tak berkahwin dengan sahaya itu berlaku zina. Sebab nak menikah dengan orang hurrah dengan perempuan yang sudah merdeka tak mampu sebab mahal. Mahar dia 400 juta contoh. Hamba ni RM2 je. Jadi dia pun kena menikah dengan hamba. Sebab kalau tak menikah jadi zina. Habis. Kashfun niqab. Bapa menikahkan anak lelaki yang kecil dengan hamba perempuan. Kata musannif sahaya, maka Imam Al-Imrani rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Al-Bayan bahawa jikalau bapaknya menikahkan anak lelakinya yang masih kecil tersebut dengan seorang hamba perempuan, niscaya tiada perselisihan pandangan ulama yang mengatakan tidak sah pernikahan tersebut. Hal ini kerana hanya sah menikahkan hamba perempuan dengan lelaki yang merdeka itu apabila tidak berjumpa dengan perempuan yang merdeka. Tengok. Biasanya kena menikah dengan perempuan merdeka. Tiba-tiba tak boleh. Sebab apa tak boleh? Mungkin ada sekatan, ada halangan kewangan. Dia pun menikah dengan hamba. Hal keadaan lelaki tersebut takut akan berlaku maksiat dan perzinaan. Itu barulah sah nikah dengan hamba. Maka apabila kanak-kanak lelaki tersebut termasuk, sebab nikah dengan hamba ni ada syarat ketat. Maka apabila kanak-kanak lelaki tersebut termasuk dalam kalangan orang yang senang dan kaya, maka tidak didapati dua syarat tersebut, iaitu tiada perempuan merdeka dan takut berlakunya perzinaan. Tak ada. Kalau dia tu orang yang kaya, makna tidak ada alasan untuk tidak berkahwin dengan perempuan merdeka sebab dia mampu. Perempuan merdeka lebih mahal daripada hamba. Sebaliknya, jikalau ditakdirkan kanak-kanak lelaki itu termasuk dalam kategori orang susah pula, maka dirinya tidak takut berlakunya zina dan maksiat. Mana pula ni? Dia kata tadi, apabila kanak-kanak lelaki tersebut termasuk dalam kalangan orang yang senang dan kaya, maka tidak didapati dua syarat tersebut,
iaitu tiada perempuan merdeka dan takut berlakunya zina. Sebaliknya, jikalau ditakdirkan kanak-kanak lelaki itu termasuk dalam kategori orang susah pula, maka dirinya tidak takut berlakunya zina dan maksiat. Dia tak habis ni. Jadi kalau orang yang kalau susah tapi tak takut berlakunya zina dan maksiat, ada keperluan tak? Tak ada keperluan menikah. Tapi kalau dia susah dan takut berlaku perzinaan, maka boleh menikah dengan hamba. Kalau dia kaya, dia takut berlaku perzinaan, dia kena menikah dengan mereka sebab dia mampu. Kalau dia takut perzinaan, dia kaya, dia pergi menikah dengan hamba, tidak sah. Tidak boleh. Habis. Qala perempuan yang ada aibnya. Okey. Qala musannif rahimahullahu taala. Syarat yang kedua. Syarat kedua pada mengkahwinkan anak laki-laki yang belum balik. Dan tiada harus pula dinikah dengan perempuan yang ada aibnya. Aib perempuan. Aib mana ni? Yang sabit khiyar. Yang dahulu. Yang ni dahulu sebut. Seperti perempuan yang buta. Yang sabit khiyar. Atas satu qaul dia taklid dalam bawah tu. Mana kena taklid tu? Kalau tak taklid jadi keliru. Mana sabit khiyar buta? Tadi kata tak buta. Tadi kata tak sabit khiyar. Tu dia buat taklid tu. Yakni 3 aib ini sabit padanya khiyar, iaitu atas satu qaul. Boleh kata. Mujur dia taklid tu. Tidak pening ke? Yang sabit khiyar yang dahulu. Seperti perempuan yang buta. Dan yang sangat tua. Dan yang kerat anggota perempuan pun dia buat taklid. Yakni 3 aib ini, buta, sangat tua, terkerat anggota tu, sabit padanya. Pada 3 aib ni khiyar, iaitu sabit khiyar tu atas satu qaul. Bukan pandangan yang mu'tamad. Pandangan mu'tamad dia bukan aib yang boleh sabit khiyar. Kerana telah terdahulu musannif kan sebut tadi dah, bahawasanya 3 aib ini tidak mencederakan kufur dan tidak sabit padanya pada aib ini khiyar. Tiba-tiba sini dia kata tak boleh. Jadi pelik sikitlah. Berkata di dalam Tuhfah, wa kadza amya'u wa ajuzun wa maqtu'atu tarafin kama fil kitab Imam Syafi'i tu. Wa i'tamadahu al-Bulqini wal Azra'i. Dan seperti dah tu tak ada lebih. Dan seperti demikian tidak harus wali mengkahwinkan anak laki-laki yang belum balik dengan perempuan buta dan tua dan terpotong anggota, seperti mana dalam kitab Al-Um, dan telah memu'tamadkan dia pandangan ini oleh Syekh Bulqini dan Azra'i. Intaha Tuhfah. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Dan tersebut dalam Qalyubi wa Amirah. Baca Amirah ke Umairah. Wa fi qaulin yasihhu wa yathbutu lahu al-khiyaru idza balagha. Ni tadi kita sebut. Rafi'i Imam Nawawi dalam kitab Syarah Raudhah dia kata ada khiyar. Wa qata'a ba'dhum bil butlani fi tazwijihi ar-ratqa aw al-qarna lima fihi min badli malin fi bud'in la yuntafa'u bihi. Dan pada satu qaul sah ia kahwin tu serta sabit bagi anak laki-lakinya, anak laki-laki bagi wali tadi apabila baligh nanti. Sabit apa? Sabit khiyar. Dan telah telah berpendapat oleh setengah ulama dengan batal pada mengkahwin anak wali itu dengan perempuan ratqa. Ni perempuan ratqa ni perempuan yang boleh ada sabit hak khiyar. Perempuan ratqa dan qarna. Ratqa ni tak silap tersumbat tulang, qarna ni tersumbat daging ataupun terbalik cek balik tu. Ratqa dengan qarna ni tersumbat daging dan tulang. Mana farah dia tu tak boleh nak masuk zakar. Tu. Kerana ia nikah dengan orang ratqa ni membazirkan harta pada barang yang tidak ada faedah. Sebab yang ada faedah apa dia? Iaitu kita kata dah minggu lepas, zakar yang boleh cocoh zakar yang boleh cocoh farah, hak tu yang bermanfaat. Jadi kalau zakar tak boleh cocoh farah, tak ada manfaat nikah. Sebab tu matlamat utama nikah tu adalah bersetubuh. Al-istimta'. Al-maqsudul a'zamu minan nikahi al-istimta'u. Tujuan yang besar daripada pernikahan tu ialah istimta'. Qala, menikahkan anak lelaki yang masih kecil dengan kadar mana?
Bapa yang menikahkan anak lelaki yang kecil dengan perempuan yang punya aib. Kata musannif, perempuan yang ada aibnya. Bapa menikahkan anak lelakinya yang kecil dengan perempuan yang sabit aibnya, yang tidak sabit khiyar, itu telah dijelaskan pada perbahasan yang lepas. Okey, mana ada khilaf. Dalam ad-dalilun nassah memfokuskan kepada perbahasan bapa menikahkan anak lelakinya yang kecil dengan orang perempuan yang mempunyai aib dalam keadaan aib tersebut boleh mensabitkan khiyar. Maka hukumnya tidak harus bagi bapa tersebut menikahkan anak lelakinya yang masih kecil bersama perempuan tersebut, perempuan yang ada aib yang sabit khiyar, iaitu rotqaq dan qornak tadi. Ada sumbat daging, sumbat tulang. Maka hukumnya tidak harus bagi bapa. Hal ini berlaku kerana ia bercanggah dengan kegemaran dan kesukaan kanak-kanak lelaki tersebut apabila bernikah. Kesukaan dan keserokannya apa dia? Boleh contoh zakat, tiba-tiba tak boleh. Ada aib yang boleh sabit khiyar. Sabit khiyar ni payah. Nak minta cerai, orang mengata. Tak cerai, menyeksa diri. Allah, tak tahulah. Sebab tu suruh pilih, betul-betul. Kalau tak tanggunglah akibat tu. Sebab orang ti faham, bercerai ni tak bagus. Tak betul. Bercerai ni bukan secara mutlak tak bagus. Takut sekali kita faham gini pula. Ustaz ni kata lain cerai orang. Jangan gitu. Ramai ulama cerai bini sendiri. Si bawah cerai bini dia sebab bakar kitab dia. Kitab dia yang satu-satunya yang masih berbaki ialah namanya Al-Kitab. Nama kitab si bawah itu nama Al-Kitab sampai sekarang. Berjilid dah. Kitab tu yang ada yang tak terbakar. Hak lain semua terbakar habis. Jadi bila dia marah, dia pun cerai. Ada yang kitab Utrujah tu. Baca-baca ada orang, isteri dia menenggelamkan semua kitab dia. Geram kan kitab dia baca semua kat dia tak apa nak ni kan. Dia pun tenggelamkan segala kitab-kitab dia, cerai juga. Ada bini yang nak harta sampai mencela suami dia. Allah, tak apa nak wali mana ni suami aku ni. Kata faqih tapi tak beri harta. Tu juga gitu. Macam-macam jadi boleh berlaku cerai kalau ada keperluan. Contoh khiyar ni. Jadi kalau orang bercerai tak semesti tak bagus. Yang tak bagusnya ialah tak boleh cerai, tak boleh tuntut cerai, pergi minta cerai. Itu tak bagus. Antaranya suami poligami dia minta cerai. Itu tak bagus. Suami dia poligami, dia tu minta cerai. Itu tak bagus tu. Tu pergi belajar kitab Muhimmah, belajar kitab Syarah Uqudul Lujain. Jelas sebut. Menghalang suami dia poligami tak bagus dah. Lepas tu dia lah suami poligami minta cerai pula. Minta cerai yang tak sepatutnya. Itu tak boleh. Habis marah orang perempuan sebelah orang. Kemudian dia kata apa lagi? Habis. Mana dia? Habis ke? Habis. Tu. Tiada kufu. Qala, tetapi harus bagi wali itu mengkahwinkan anaknya, anak wali yang belum balik itu dengan perempuan yang tiada kufunya, tiada kufu dengan anak tadi. Tu pun kita sebutlah kashfun niqab tadi dah. Dia baru bahas ya. Tengok kata musannif perempuan yang tiada kufunya. Ini sudah dijelaskan perbahasannya juga secara terperinci pada masalah yang lepas. Selesailah. Kerana laki-laki itu tiada malu sepertidurannya, sepetiduran laki-laki dengan mereka yang tiada kufunya. Kita sebut tadi ilat ni. Perempuan sebaliknya. Perempuan dia tak boleh menikah dengan orang tak sekufu sebab dia pada ghalib, pada tabiatnya berasa jijik, berasa tak selesa dengan lelaki ataupun pasangan yang rendah martabatnya. Kecuali redha. Sebaliknya lelaki, dia duduk martabat dengan perempuan yang lebih rendah, dia selesa juga. Tu pada ghalibnya. Bersalahan perempuan. Tu salah semua perempuan ni. Nombor satu tak baca tadi. Yakni, tetapi harus bagi wali itu mengkahwinkan anaknya wali yang belum balik itu dengan perempuan yang tiada kufunya, tiada kufu lelaki itu dengan aib yang lain daripada tersebut dahulu. Yakni yang lain daripada sahaya dan buta dan qorna dan rotqaq. Adapun yang tinggal lagi, maka harus, seperti harus wali mengkahwin anaknya wali itu dengan perempuan yang papa. Tu aib yang tidak boleh sabit khiyar.
Atau harus ia wali mengkahwin dengan perempuan yang kurang nasabnya masalah. Tetapi sabit bagi anaknya, anak laki tadi khiyar. Khiyar bila ni? Waktu balik. Sabit khiyar ni waktu balik. Boleh nak menikahkan anak perempuan yang tu dengan kurang, anak laki yang tu dengan orang yang kurang martabat, boleh. Tapi nanti waktu dia balik, dia ada sabit khiyar. Dia nak teruskan boleh, nak cerai boleh. Tak kalau ia laki-laki, balik nanti. Rujukan sebelumnya, iaitu apa dia? Qalubi Amirah. Jilid ketiga, muka surat 238. Habis. Bersalahan perempuan nombor 2. Maka perempuan itu menjadi malu sepertiduran dengan laki-laki yang bukan kufunya perempuan. Maka kerana inilah tuntutan kufu pada nikah itu dituntut atas wali perempuan, bukan dituntut atas laki-laki. Sebab tu lah. Maka orang laki-laki tidak semesti mencari kufunya sekira ia hendak berkahwin, sekalipun laki-laki itu kecil, seperti mana kenyataannya. Intaha An-Najmul Wahash, jilid 7, muka surat 132. Tu. Jadi kesimpulannya, lelaki ni tak banyak cerewet, perempuan juga banyak cerewet. Dan syarak layan. Tu. Sebab tu jangan takut poligami. Poligami tu dia ada hak yang sungguh ketat. Kalau berlaku sungguh, payah ke tu balik laki tu? Kecuali kalau dia tak layak lah. Tak layak tu lain cerita. Ni nikah dengan orang entah apa-apa. Memang patutlah tak boleh poligami. Ni menikah dengan orang soleh, orang alim. Tiba-tiba takut dia tu mempoligamikan kita. Jadi pelik lagu tu. Nak takut buat apa kalau dia tahu? Kalau orang tu tak tahu, boleh kita kata larang, tak boleh lah. Suami aku jahil tukir gitu. Tak apa juga. Ni orang yang ada ilmu, orang yang soleh pula. Kalau bahasa Dr. Engku Ibrahim dulu, waktu kitab Nurul Zalan, dia kata, orang soleh ni, orang soleh laki-laki. So poligami, mana kalau ada waktu yang boleh menyebabkan suami dia kena poligami, boleh lah. Bukan nak suruh poligami. Ada poligami macam kahwin. Poligami ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus, ada yang haram, ada yang makruh. Sama macam hukum nikah. Kalau wajib bila? Contohnya kalau dia mampu dan kalau dia tak menikah dengan orang lain, dia boleh berzina. Wajib nikah. Saya pernah jumpa satu soalan. Dia kerja outstation. Bini jauh. PJJ. Kerja apa tak tahulah. Sekali sekala balik rumah. Sekali sekala tak tahu lah. 2 minggu sekali ke, sebulan sekali, wallahualam. Lepas tu dia tanya, boleh tak saya onani? Boleh tak saya onani telefon bini? Telefon bini tu satu hal. Onani tu satu hal lain. Kalau telefon bini tu menyebabkan dia boleh pancuk mani, tak apa. Tapi kalau guna telefon bini, tapi dalam masa yang sama guna tangan sendiri, haram. Lepas tu lagu mana? Tu kata. Solusinya orang macam tu poligami lah. Hak tu lah. Orang yang ada kemampuan tak? Kaya kawan tu. Lepas tu ada tuntutan untuk dia elok berzina. Ada. Kalau tidak mengeluarkan air mani itu boleh berzina. Boleh menyebabkan jatuh benda yang lain. Boleh menikah lah. Tu nak bagi faham orang perempuan tu je. Kita tak boleh ambil poligami tu dengan ibrah cerita orang poligami yang menyeksa, yang membantai ataupun memberikan kezaliman pada isteri dia. Tak boleh jadi ibrah. Jadi kalau kita nak ambil ibrah poligami tu, ambil ibrah orang yang bagus lah. Dia ambil ibrah orang yang, takut lah tak jadi. Dia ambil hak tu. Dia ambil hak tu, memang jadi hak tu. Allah. Habis lah perempuan marah aku ni. Bukan marah kita tu. Kita sebut. Apa hak ni kita sebut. Punya pentingnya zakat dan farah tu. Sampai disebutkan. Punya nak elok daripada maksiat. Kalau suami dia tak boleh elok maksiat dengan satu isteri, beri 2. Kalau mampu. Kalau tak mampu, lain cerita. Ni masalah mampu dah. Gaji pun berapa, tak tahu nak perhabis kat mana gaji tu. Maka nikah lah kalau dia boleh nikah. Dan kalau tak nikah boleh jadi zina contohnya. Kalau sunat poligami, sama juga. Dia mampu. Tapi tidak ada hajat pada poligami. Sekira-kira kalau tak poligami, dia
dia tidak akan jatuh pada zina dan dia dalam keadaan mampu. Itu sunat dia. Macam kahwin sama. Kalau dia tak mampu dan kalau ataupun menzalimi hak isteri dia, hukumnya haram poligami. Haram. Sebab tu kita kata orang jahil kalau tak reti hal ehwal sabit poligami, haram kahwin. Dalam kitab Al-Manhajul Qawim sebut kata orang yang nak poligami wajib tahu ilmu bab poligami. Kalau tak boleh. Sebab itu jadi fardu ain dah ketika tu. Kalau dia akan masuk ke alam yang mana dia tak tahu hak isteri apa. Tiba-tiba dia menzalimi isteri tanpa dia sedar, situlah yang menjadi sebab perempuan-perempuan tak mau poligami. Itu ya. Tu nisbah bahas hakikat poligami lah. Kalau dari sudut wakilnya, nak ke tak, tak ada masa kita ni pun. Satu bini pun jenuh dah. Gitu ya nak kata. Bukan nak suruh poligami. Aku pun tak kahwin ni. Kemudian, mana tadi hilang. Habis boleh tiap, habis hilang. Kufu tiada kufu. Kata musannif perempuan yang tiada kufu. Habis dah. Betul? Habis kan? Kat mana? Syarat ketiga Syarat ketiga menikahkan anak lelaki. Habis syarat ketiga syarat ketiga. Baru masuk ke menikah. Syarat yang ketiga. Dan tiada harus bagi wali itu mengkahwinkan dengan yang terlebih daripada mahar mithil jika dengan harta anaknya anak wali. Nombor 3. Maka jika berkahwin wali dengan mahar, bukan berkahwin wali mengkahwinkan oleh wali. Kalau berkahwin wali itu lain pula. Jika berkahwin wali, yakni mengkahwinkan oleh wali akan anaknya dengan mahar yang lebih daripada mahar mithil, maka sah nikahnya. Nikah apa? Nikah anaknya tu. Nikah anaknya tadi. Dan batallah mahar musamma, mahar yang disepakati. Hanya yang sah itu mahar mithil. Kerana mahar itu bukan syarat sah akad. Sekali lagi dia kata, jika berkahwin wali, yakni jika mengkahwinkan oleh wali akan anaknya tadi dengan mahar yang lebih daripada mahar mithil, maka sah nikahnya. Dan batallah mahar musamma, hanya sah itu mahar mithil. Jadi dia kata syarat ketiga ni, dan tiada harus bagi wali itu mengkahwinkan dengan yang terlebih. Ini mengkahwinkan anak lelakinya tadi dengan yang terlebih daripada mahar mithil jika dengan harta anaknya. Sebab apa? Sebab kalau berkahwinkan dengan lebih daripada harta mahar mithil, maka dia akan batal mahar musamma, dia kena bayar mahar mithil. Bukan hak lebih pada bayar bukan hak lebih daripada mahar mithil, tapi kena bayar mahar mithil. Tu dia kata nombor 3 tu. Dia kata maka jika berkahwin wali, yakni mengkahwinkan oleh wali akan anaknya dengan mahar yang lebih daripada mahar mithil. Mahar mithil contoh 2,000, dia pi buat 3,000. Lebih tu. Maka sah nikahnya. Sahlah nikahnya dan batal mahar musamma. Contoh mahar disepakati 2,000, mahar mithil 3,000. Mahar mithil 2,000, mahar disepakati 1,500. Dia pi sebut ataupun dia pi kahwinkan dengan lebih daripada mahar mithil, iaitu 3,000. Maka batal mahar musamma 1,500. Lepas tu hanya yang sah itu mahar mithil. Apa dia? 2,000. Kerana mahar itu, mahar tu dah bukan syarat sah akad. Noktah. Dan jika dengan harta walinya, harta wali bagi kanak-kanak tu tiada disyaratkan yang demikian itu. Demikian mana? Iaitu mengkahwinkan dengan terlebih daripada mahar mithil. Tengok kasbun nikah. Menikahkan anak lelaki yang masih kecil dengan kadar melebihi mahar mithil. Dia kata musannif mengkahwinkan dengan yang terlebih daripada mahar mithil. Dalam ad-dalil nasah telah menjelaskan bahawasanya perkara tersebut berlaku kerana bercanggah dengan kehendak yang diingini. Ini kalau guna harta anak. Maka jikalau berlaku sedemikian, yakni dengan menggunakan kadar lebih daripada mahar mithil, maka batal mahar musamma, mahar yang disepakati, dan hanya sah pernikahannya dengan bayaran mahar mithil. Jadi ni kalau guna harta anak, kalau guna harta anak ni, sebab tu dikoik tadi.
Dan tiada harus bagi wali itu mengkahwinkan dengan yang terlebih daripada mahar mithil jika dengan harta anaknya. Tak harus. Kalau dengan harta dia sendiri, tak apa. Tu dia kata, dan jika dengan harta walinya, tiada disyaratkan yang demikian itu. Demikian mana? Demikian syarat ketiga, iaitu tiada harus bagi wali itu mengkahwinkan ila akhirih. Jadi kalau guna harta anak dia nikahkan anak dia dengan harga yang lebih daripada mahar mithil. Contoh harga mithil 2,000, dia pergi bayar 3,000 dengan harta anaknya. Maka tidak sah. Bukan tidak sah, sah nikah tu, tapi tidak boleh bayar mahar lebih daripada mahar mithil, tak boleh. Hanya bayar mahar mithil sahaja. Kerana apa? Penjelasannya ada pada kasus nikah, iaitu bercanggah dengan kehendak yang diingini. Apa dia? Iaitu harta melebihi hak yang sepatutnya. Harta yang perlu dibayar tu lebih hak yang sepatutnya. Mahar musamma yang disepakati 1,500, mahar mithil 2,000, dia pergi akad 3,000. Jadi 3,000 pun tak boleh bayar, 1,500 pun tak boleh bayar 2,000 mahar mithil. Tapi kalau guna harta wali tu tak ada isu, sebab wali yang tanggung. Syarat keempat habis. Syarat yang keempat, dan tiada harus yang lain daripada bapak orang tu dan neneknya, yang ni datuk pada kanak laki-laki tadi, mengkahwinkan kanak laki-laki tadi. Mestilah bapak dan ataupun datuk. Datuk ni kalau tak ada bapak lah. Kashful niqab, tidak boleh selain bapak ataupun datuk menikahkan anak ataupun cucu lelakinya. Kata musannif, yang lain daripada bapaknya dan neneknya, yakni daripada sultan, qadi, penjaga yang diwasiatkan dan selainnya, intaha. Penjaga yang diwasiatkan tadi khilaf kan. Mana kena bapa ataupun datuk sahaja untuk menikahkan anak yang belum balik. Ini 4 syarat. Selesai. Zauj al-majnun. Habis. Syarat yang keempat. Okey, sikit lagi. Dan demikian lagi. Okey. Dan demikian lagi tiada harus bagi bapaknya. Ni zauj majnun. Majnun ni mana suami yang gila. Tiada harus bagi bapaknya, bapak bagi zauj yang majnun tu, dan neneknya, yakni datuk zauj majnun tadi, mengkahwinkan anak zauj yang majnun dan cucunya, anak bapa ataupun nenek tu lah. Anak tu nisbah bapa dan cucunya, cucu nenek yang gila, yang balik. Melainkan mana boleh kerana hajat kepada nikah. Antara hajatnya lah apa dia? Iaitu dia berkeliling kepada orang perempuan, dia gila. Nak setubuh orang. Maka tak harus menikahkan anak lakinya yang balik dan gila, kecuali ada hajat. Kashful niqab. Kata musannif, mengkahwinkan dia, yakni menikahkan kanak-kanak yang kecil. Tadi tak habis lagi ya? Tak habis lagi. Yakni menikahkan kanak-kanak yang kecil lagi pula berakal, kerana ternafi kesempurnaan kasih sayang yang sabit kasih sayang tersebut hanya pada bapaknya atau datuknya. Ini tadilah intaha ad-dalil nassah, selesai. Menikahkan kanak-kanak yang gila dengan seorang perempuan, kata musannif, dan demikian lagi Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj telah menjelaskan bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap keharusan menikahkan kanak-kanak yang gila dengan seorang perempuan. Ada khilaf. Jadi kita ni kata tak boleh kecuali ada hajat. Jadi pandangan pertama majoriti ulama dan pandangan sahih, tidak diharuskan untuk menikahkan kanak-kanak yang gila itu. Hal ini berlaku kerana kanak-kanak lelaki yang gila tersebut tidak berhajat sama sekali ketika itu, sedangkan selepas waktu baliknya pun tidak dapat dipastikan sama ada masih gila ataupun sudah sembuh. Ini berbeza dengan kanak-kanak yang berakal, kerana jelas dan zahir hajatnya itu boleh berlaku selepas dirinya balik. Tadi disebut kan, kalau balik itu sekira-kira dia berhajat untuk bersetubuh, ada farah yang halal. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfatul Muhtaj bahawa tidak boleh melihat dari sudut kanak-kanak yang gila tersebut memerlukan kepada orang untuk berkhidmat kepadanya.
Hal ini kerana tanpa bernikah juga para perempuan ajnabiyah tersebut boleh berkhidmat dan menguruskan kanak-kanak lelaki yang gila tersebut. Adapun selainnya maka boleh dikaitkan dengan orang lelaki yang baligh dari sudut berhajatnya kepada berkhidmat kepadanya. Okey. Jadi Syekh Ibn Hajar kata gini. Tak boleh kita kata, oh boleh kot menikahkan dengan orang gila tersebut dengan orang perempuan dengan alasan perempuan tu boleh berkhidmat pada dia. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau tak nikah pun perempuan tu boleh khidmat pada dia. Sebab dia budak-budak, lagi pula gila. Jadi tak ada unsur-unsur mahram tak mahram di situ. Boleh khidmat saja. Tidak boleh ada alasan berkhidmat kepadanya. Adapun selainnya maka boleh dikaitkan dengan orang lelaki yang baligh dari sudut berhajatnya kepada berkhidmat kepadanya. Lain daripada orang gila. Mana orang berakal, baligh. Dia menikah sebab apa? Oh sebab dia berhajat untuk orang mengurus dia. Tak apa. Tapi kalau dia kanak-kanak dan dia tu gila, tak ada hajat untuk alasan khidmat, tak ada. Sebab perempuan boleh berkhidmat kepada budak-budak yang gila itu walaupun bukan melalui nikah. Tak ada hubungan mahram apa, sumber mahram apa, tak ada isu. Boleh pegang, boleh sentuh sebab dia kanak-kanak. Lagi pula dia gila, bukan-bukanlah. Yang kedua, boleh bapaknya atau datuknya menikahkannya dengan seorang perempuan. Boleh juga. Ini boleh secara mutlak lah, tanpa ada hajat. Kalau tadi kita tu tidak boleh menikahkan melainkan kerana hajat. Okey. Menikahkan kanak-kanak yang mubirsam dengan seorang perempuan. Nak tahu apa mubirsam ni? Mubirsam ialah mubarsim bukan mubirsam. Ialah suatu penyakit, kau boleh baca belakang Suatu penyakit yang membabitkan keradangan pada hijab atau penghalang antara hati dan jantung. Pedia penyakit tu. Ada masalah tu. Jadi boleh cari kat internet lah kalau lebih tepat tu. Bahasa Arab tu mubarsim ke mubirsam, dia mim barasim mim. Suatu penyakit yang membabitkan keradangan pada hijab. Hijab tu apa dia? Penghalang lah. Penghalang antara hati dan jantung. Dalam anggota kita ada jantung, ada hati. Antara itulah ada keradangan, masalah. Dia menikah dengan kanak-kanak yang macam tu nikah dengan seorang perempuan. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni telah menjelaskan bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap keharusan menikahkan kanak-kanak yang mubarsim dengan seorang perempuan. Khilaf. Majoriti ulama dan pandangan sahih tidak diharuskan untuk menikahkan kanak-kanak yang mubarsim tadi. Orang yang terkena penyakit ini kebiasaannya ketika keadaan panas pada persekitarannya meningkat. Orang yang terkena penyakit ini kebiasaannya ketika keadaan panas pada persekitarannya meningkat. Penyakit ini biasanya terkena kepada orang yang duduk dalam kawasan yang persekitarannya panas makin meningkat. Mungkin kita tak ada kot, Allahuakbar. Kat Afrika kot. Hal ini berlaku kerana kanak-kanak yang mubarsim tersebut tidak berhajat sama sekali ketika itu, sedangkan selepas waktu balighnya pun tidak dapat dipastikan sama ada masih mubarsim ataupun sudah sembuh. Dia macam gila. Dia macam gila juga. Tak dapat dipastikan selepas balik ni dia masih gila atau sudah sembuh dah gila. Pandangan kedua, boleh bapaknya atau datuknya menikahkannya dengan seorang perempuan. Selesai, itu mubarsim. Menikahkan kanak-kanak yang mukhtal dengan seorang perempuan. Mukhtal ialah keadaan di mana akalnya hampir kepada gila. Tak gila lagi, hampir kepada gila. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifatil Alfadhil Minhaj telah menjelaskan bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap keharusan menikahkan kanak-kanak yang mukhtal dengan seorang perempuan. Sama juga macam di atas. Majoriti ulama dan pandangan sahihnya tidak diharuskan untuk menikahkan kanak-kanak yang mukhtal. Hal ini berlaku kerana kanak-kanak yang mukhtal tersebut tidak berhajat sama sekali ketika itu. Sedangkan selepas waktu balighnya pun tidak dapat dipastikan sama ada masih mukhtal ataupun sudah sembuh. Yang mana kalau mukhtal tak berhajat. Kalau lepas baligh pun mukhtal tak berhajat juga. Jadi tak dapat dipastikan. Maka sekarang ni kanak-kanak yang mukhtal tadi tidak boleh untuk dikahwinkan atas pandangan yang sahih. Pandangan kedua, boleh bapaknya atau datuknya menikahkannya dengan seorang perempuan. Boleh juga. Jadi mukhtal, mubarsim atau mubirsam tadi dengan gila, dia sama masalah dia, lebih kurang. Tiga masalah ni sama. Khilaf ulama, pandangan majoriti dan pandangan sahih tak boleh. Kerana tak dapat dipastikan selepas balik itu, dia masih mubarsim, dengan mana mubarsim dan gila dan juga mukhtal ni tak berhajat pada nikah ataupun sembuh. Tak dapat dipastikan. Sebab kalau kanak-kanak yang belum balik, boleh dinikahkan kalau ada maslahah. Sebab bila dia balik, takdir kata kalau balik, dia kalau berhajat kepada persetubuhan, dah ada farah yang halal.
Tapi kalau mubarsim, mukhtal, gila. Lepas balik kita tak dapat pastikan dia masih gila, mukhtal atau mubarsim atau sudah sembuh. Kalau dia masih gila, dia tak berhajat kepada kahwin. Kalau sudah sembuh, boleh jadi berhajat kepada berkahwin. Berhajat kepada faras yang halal. Jadi sekarang ni kanak-kanak ada kebutuhan, keperluan, maslahat untuk menikah, syok. Tak ada. Bila syok, bukan syok, mana? Tengah-tengah, belum dapat dipastikan. Maka tak payah, tak boleh untuk dinikahkan menurut pandangan yang sahih. Beza dengan kanak-kanak yang tak gila, yang berakal tadi. Ada kemaslahatan bapa ataupun datuk yang lihat untuk nikah dengan sekira-kira kalau dia balik tu ada faras yang halal untuk dia setubuh, maka ada maslahah. Boleh nikah atau kecil. Mubarsim, gila, mukhtar, tidak ada satu keyakinan, satu bukti yang kukuh untuk mengatakan selepas balik dia boleh ada kebutuhan tersebut. Keperluan untuk bersetubuh. Sebab boleh jadi kekal dalam keadaan gila, mukhtar dan mubarsim ataupun sembuh. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Banyak ni. Wah, nak sampai 100 dah. Gila nak habis tak ni? Setahun lebih ni. Tak bagi apa? Kasih sayang. Gaduh tu. Kanak-kanak kecil. Tak boleh. Dia kata tadi, selain daripada bapak dengan datuk, tak boleh siapa-siapa menikahkan kanak-kanak kecil. Sebab apa ilah dia? Kerana kurang syafaqah. Jadi kalau mak bapak pun ada adawah, tak boleh menikahkan orang lain pun tak boleh juga. Sebab hak untuk menikahkan kanak-kanak kecil ni 2 orang saja, wali bapak dengan wali datuk. Sebab alasannya ada syafaqah yang kuat lah. Yang lain tak boleh menikahkan kanak-kanak kecil ni sebab kurang syafaqah. Jadi memang hak lain tak boleh dah. Jadi kalau 2 orang ni pun tak boleh kahwin kawan tu. Tak boleh nak menikah mak bapak dia ataupun datuk dengan bapak ni tidak boleh menikahkan dia sebab ada adawah yang nyata. Permusuhan yang nyata. Wali lain boleh, tapi sebab dia tu bukan kategori mujbir. Macam kategori mujbir lah. Dia gini, kalau nak wali lain, sebab kalau perempuan wali mujbir, kalau tak ada, wali lain boleh nikahkan, tapi dengan izin. Sekarang ni kanak-kanak kecil tak diiktibar izin. Sebab tu tak boleh. Budak-budak kecil tak boleh iktibar izin dia. Bila balik saja boleh iktibar izin. Bila balik saja boleh iktibar izin. Kalau kanak-kanak tidak boleh iktibar izin. Sebab tu tak boleh pindah orang lain. Kalau pindah orang lain, dia tidak ada hak ijbar. Bila tidak ada hak ijbar, dia kena ada izin. Masalahnya, kanak-kanak kecil ni tak ada hak untuk izin, untuk memberi izin. Mubarsim bahasa apa? Bahasa Arab kot. Dalam kitab tulis mubarsim. Carilah dalam kitab. Makna mubarsim. Dia tu biar yang tadi tu kita sebut tu. Itu pun cari dalam kamuh tu. Mubarsim kan mubarsam. Wallahualam. Penyakit-penyakit tak betul belaka tu. Ada lagi? Tak ada? Wallahu ta'ala alam. Panjang ni. Dekat-dekat 2 jam. Jumpa pula hari Rabu. InsyaAllah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.